Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke program Wacana Kefahaman Islam, anjuran Jawi dan Pertis. Dan sebelum kita mulakan rancangan, harap para ahli, para pendengar semua boleh share dan like lah untuk kita perbanyakkan rakan-rakan kita yang berada di seluruh negara serata dunia untuk sama-sama mengikuti rancangan ini. Mudah-mudahan usaha kita ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita akan mulakan rancangan ini sebentar lagi. Jadi sebelum itu sama-samalah kita share dan like supaya dapat rakan-rakan semua mengikuti rancangan ini dengan sempurna dan baik. Kita akan test kita punya ni program kita. Dari segi tolong bagi komen clear ke tak clear. Dan kita juga hari ini bukan sekadar secara langsung di Facebook, malah kita juga boleh ikuti rancangan ataupun program Wacana Kefahaman Islam kita ini melalui Suara Radio Pertis. Jadi bagi rakan-rakan yang mana mempunyai masalah dari segi talian internet, tak masalah, kita boleh beralih kepada Suara Radio Pertis, dan mudah-mudahan rancangan kita ini akan dapat liputan seluasnya dan akan memberi manfaat kepada rakan-rakan kita di luar sana. Okey, dan saya ulangi rancangan program kita pada hari ini adalah kerjasama antara Jawi dan Pertis, iaitu Jabatan Agama Islam Wilayah dan Persatuan Orang Cacat Peringatan Islam Malaysia. Dan program pemantapan akidah ini bukanlah kali pertama, malah ini adalah siri yang sambungan siri daripada yang lalu, dan mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar program ini akan berterusan, kerana manfaatnya saya rasa ramai akan mendapat manfaat dan boleh memberi manfaat kepada semua, dan terutamanya pada rakan-rakan kita ahli-ahli Pertis yang berada di seluruh negara. Kalau dulunya rancangan ini kita jalankan secara berdepan, ini bermakna kalau di KL hanya rakan-rakan kita di sini ajalah yang dapat manfaat. Sekarang insya-Allah, alhamdulillah, melalui atas talian ini seluruh negara, malahan mungkin ada rakan-rakan kita di bukan saja di Malaysia, di negara-negara lain boleh juga mengikuti program kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati program kita pada hari ini. Okey, sebentar lagi kita akan memulakan program kita, dan penceramah kita telah pun ada bersama kita. So sama-sama kita share dan like supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana boleh bersama-sama mengikuti kita rancangan kita pada hari ini. Dan insya-Allah rancangan ini kita doakan agar berterusan dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tahu di luar sana ramai yang dahagakan ilmu pengetahuan. Jadi platform
secara online ni memang memberi banyak manfaat kepada kita semualah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmatnya, maka sekali lagi kita dapat sama-sama mengikuti program ilmu iaitu Wacana Kefahaman Islam, anjuran bersama iaitu Jabatan Agama Islam Wilayah serta Persatuan Orang Cacat Islam Malaysia Pertis. Jadi sebelum ini kita telah mengikuti pelbagai rancangan program ilmu, di mana kalau dulunya kita ada Taksir Pimpinan Ar-Rahman, hadis 40, dan hari ini kita teruskan dengan rancangan ataupun pemantapan akidah, di mana tajuk ataupun perbincangan kita pada hari ini ialah cabaran akidah masa kini. Jadi bagi meneruskan program atau rancangan kita pada pagi ini, bersama-sama kita ialah penceramah yang tidak asing lagi, iaitu Ustaz Fitri Abdullah, yang kita jemput untuk sama-sama berkongsi ilmu dan pengalaman beliau bagi membincangkan tajuk ataupun isu pemantapan akidah pada hari ini. Dan kita rasa memang tepatlah orangnya untuk membincangkan tajuk yang kita akan perbincangkan pada hari ini. Jadi sebelum kita teruskan rancangan kita ataupun majlis ilmu pada hari ini, saya rasa untuk permulaan ni kita jemput Ustaz untuk memperkenalkan diri. Dan sebenarnya kita semua tahu, saya rasa ramai orang kenal Ustaz Fitri ni, tapi mungkin ramai lagi yang belum mengenalinya dan lebih mendalam lagi lah. Maksud dia, kita tahu Ustaz Fitri selalunya Ustaz Fitri Ustaz Fitri Allah ni dengan perkim, tapi kita tak tahu macam mana latar belakang dia, pendidikan dia, macam dia melibatkan diri dalam perkim dalam dunia dakwah ni. Saya rasa untuk meneruskan rancangan ini, kita jemput Ustaz Fitri untuk memperkenalkan diri. Silakan Ustaz. Terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a illallah wa amila shalih wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni wala ayya au kama qala. Yang saya hormati lagi saya kasihi Cikgu Ustaz Khairi selaku moderator dan pengacara majlis pada pagi ini, yang saya kasihi Fadil Ustaz Tuan Muhammad Razi, Bendahari Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Pertis, memangku jawatan sebagai ahli pengurusi ahli jawatan kuasa, pengurusi jawatan kuasa dakwah Pertis, ahli-ahli Pertis, dan tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya dapat saya meluangkan masa untuk bersama-sama dengan Pertis pada pagi ini. Minta ampun dan maaf, banyak kali ada undangan, oleh kerana kekangan masa saya tak dapat nak hadir bersama-sama. Maaf Ustaz. Dan inilah kali inilah Allah izinkan kita untuk bertemu, walaupun memang ada
bertindih dengan program lain. Tapi saya lebih memilih untuk datang ke Pertis. Mungkin sembahyang hajat yang dibawa oleh kita punya bendahari kita kot. Dia munajat. Doanya Allah terima dan Allah izinkan saya untuk sampai pada pagi ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Jawi yang sama-sama Jabatan Agama Islam Wilayah Jawi sama-sama dengan Pertis menganjurkan program seumpama ini. Alhamdulillah, saya yakin, saya percaya program yang macam ni insya-Allah ramai yang dapat manfaat. Kadang-kadang saya selalu dengar ustaz-ustaz alim ulama sebut jangan lihat pada siapa yang menyebut, tapi lihat pada apa yang disebut. Tapi orang pun kena tengok jugalah kan. Tokoh-tokoh ajaran sesat pun susah juga tu. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Fitri Abdullah. Nama saya Muhammad Fitri Abdullah. Kalau tengok wajah saya pun Hindustan. Kerana kadang-kadang orang dok fikir ini mamak ke. Orang selalu tanya saya, ini mamak Penang ke? Sebab saya cakap logat utara ni tebal sikit. Dia selalu tanya saya mamak. Saya ni orang Selangor, orang Banting. Asal ialah dalam keluarga, daripada keluarga yang bukan beragama Islam. Kemudian usia saya 28 tahun. Allah memberi saya hidayah dan saya memeluk agama Islam. Dan waktu saya bertugas di sektor perbankan. Kemudian lepas beberapa tahun saya memeluk agama Islam, saya memilih untuk berhenti kerja, masuk dalam dunia perniagaan bersama-sama dengan kawan-kawan. Kemudian saya membuat training, jadi konsultan mengajar di sektor kerajaan swasta dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, waktu yang sama saya mencubakan diri dalam persatuan-persatuan seperti saya bermula dengan Islamic Outreach ABIM. Kemudian saya bersama dengan Perkim, Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia. Dan waktu yang sama saya juga bersama dengan Darul Shifa. Ya, Darul Shifa ni selalu orang tanya saya, you tak kerja, you makan, minum apa semua, siapa yang bagi? Kerana kadang-kadang orang ialah berceramah, kadang-kadang mereka dapat imbuhan. Saya cuba belajar dari pertuan guru saya almarhum Ustaz Arundin. Sebanyak mungkin orang bayar-bayar ni saya tak nak ambil, saya segan. Tuan-tuan guru saya pun tak ambil bayaran. Takkan anak murid nak ambil kan. Tapi Alhamdulillah, saya Alhamdulillah disokong ataupun dibantu oleh Darul Shifa. Lama dah mereka membantu kerja-kerja usaha-usaha dakwah yang saya buat dan kerja-kerja kebajikan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, itu antara faktor yang saya boleh bergerak dengan laju. Dan saya adalah ahli, pernah menjadi ahli Majlis Kebangsaan Perkim. Kemudian saya dipilih sebagai naib yang di-Pertua Perkim Kebangsaan dalam mesyuarat agung 2 tahun yang lepas. Kemudian saya juga adalah pengurusi Perkim di negeri Selangor. Dan banyaklah bila sebut pegang-pegang jawatan ni, saya pun terlibat juga dengan Jabatan Mufti di 4 buah negeri. Di Jabatan Mufti Negeri Selangor sebagai penasihat akidah. Kemudian di Negeri Sembilan sebagai perunding cara akidah. Di Negeri Perak sebagai panel akidah. Kemudian di wilayah persekutuan, di Jabatan Mufti wilayah persekutuan sebagai konsultan akidah. Kerana panel konsultan akidah ini bab-bab yang berkaitan dengan akidah. Dan ada negeri-negeri yang lain yang juga nak dapatkan bantuan daripada kami. Saya terpaksa mohon maaf sebab tak sempatlah kita nak kawal semua kan. Kerana kalau dunia online ni mudah. Kerana Alhamdulillah sekarang ni Alhamdulillah Allah permudahkan banyak urusan. Dan selain daripada itu, saya juga adalah ahli Jawatan Kuasa Ahli wal Mu'alaf di wilayah persekutuan dan juga ahli Jawatan Kuasa Ahli wal Mu'alaf di negeri Selangor. Dan kita banyak merangka program, membuat dasar-dasar program untuk mu'alaf saudara baru, bantuan kebajikan dan banyak yang bab-bab apa-apa perkara yang berkaitan dengan mu'alaf. Kita cuma dalam usaha kita ni nak memantapkan mu'alaf, meletakkan mu'alaf ni satu tempat yang sepatutnya mereka berada. Kadang-kadang kita selalu dengar orang komplain kata mu'alaf ni suka meminta-minta. Dah susah nak buat macam mana dia minta lah. Kerana kita pun ajarkan juga kat dia, kalau minta-minta dengan Allah Ta'ala, ialah dia lapar, dia doa. Tapi dia kata aku dah doa tapi nasi tak sampai. Dia kata jadi minta kat orang. Dan ialah betul lah, itu ikhtiar mereka lah kan. Dan kita nak tengok mu'alaf ni berjaya. Kerana kita nak tengok saudara-saudara baru ni berjaya. Dan di Pertis pun kita ada ramai juga mu'alaf saudara baru yang berjaya. Maka ni insyaAllah saya di Perkim ni kami sedang berusaha untuk nak mempertengahkan mu'alaf-mu'alaf kita yang berjaya. Bukan kita meminggirkan yang tak berjaya, bukan. Supaya mereka jadi motivasi kepada yang lain. Kerana Ustaz jadi sebagai motivasi kepada yang lain supaya mereka boleh datang ke depan bersama-sama, bagi motivasi pada rakan-rakan, kepada masyarakat umum,
Dan ini antara hasrat kami lah, kita nak cari balik, pergi sampai ke kata orang lubang cacing lah kita nak cari semua saudara baru mualaf ni semua, supaya kita nak ada database yang lengkap. Bila ada keperluan kita boleh hubungi mereka, sebab kadang-kadang bila terpinggir mereka ada masalah, mereka pula membawa masalah kepada yang lain. Kita tak nak macam tu. Dan Ustaz tanya macam mana saya boleh jadi pendakwah. Saya jadi pendakwah ni pun secara kebetulan ya Ustaz. Saya pergi ke, mula-mula masuk Islam, beberapa hari selepas mula agama Islam, saya pergi ke Islamic Outreach Abim. Waktu tu di Jalan Ampang Hilir. Dan saya pergi nak belajar. Secara betulan hari saya pergi, pemandu van yang sepatutnya bawa volunteer, sukarelawan dakwah ke kampung asli pula tak datang. Jadi diorang minta saya bawa van. Saya memang dalam hati geram, marah. Saya pergi nak belajar, saya pula kerja kat van kan, takkan nak bawa van. Van pula van buruk. Van buruk. Tapi alhamdulillah, ialah walaupun waktu hari itu saya tak ikhlas. Ya, saya pergi dengan hati yang begitu, ialah dalam hati berkecamuk lah, kata apa orang ni langsung tak minta izin saya nak pergi ke tanah, disuruh saya terus pergi je. Tapi alhamdulillah, kali pertama saya pergi ke kampung asli ni, bila saya balik ke rumah, esok saya pergi kerja, saya nampak ada perubahan pada diri saya. Kerana mungkin oksigen yang banyak mungkin di kampung asli itu kot, di atas bukit ya, di Kuala Kelawang, hampir jalan yang menuju ke Kuala Kelawang, kampung asli Genting Peras, sempadan Negeri Sembilan dengan Selangor tu. Dan alhamdulillah, dan selepas itu saya pula menawarkan diri nak jadi sukarelawan dakwah. Awal-awal saya masuk agama Islam. Jadi pendedahan saya kepada dunia dakwah ni seawal saya memulai agama Islam, 1991 lagi tu. Dan alhamdulillah, berkat mungkin bersama dengan kawan-kawan yang masya-Allah, dapatlah kawan-kawan yang boleh membimbing kita. Kemudian belajar dengan guru-guru yang waktu itu ialah guru-guru yang ustaz-ustaz yang alim, yang bagus, yang memimpin kita dengan ikhlas. Kemudian saya jadi macam apalah saya jadi hari ini. Kerana hari ini Allah bagi saya peluang untuk nak bimbing saudara-saudara baru. Kadang-kadang bila mereka memeluk agama Islam, mereka pun, kita fahamlah orang barulah kan, nama pun saudara baru mualaf, dan mereka terkejut dalam satu budaya, cara hidup. Dulu boleh bangun tidur pukul 10 pagi, tapi sekarang dah 6 suku 6.15 dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada kadang-kadang ada mualaf sudah baru menangis bila dia dengar azan waktu subuh. Kata kenapalah cepat sangat kau azan, dia kata. Dan membiasakan kan. Dia nak membiasakan cara hidup. Kalau dulu contoh kalau wanita ni tak tutup aurat, maksud dia tak pakai tudung apa semua kan. Dan beragama Islam dia pula dibagi tahu you kena tutup aurat. Orangnya kalau aurat ni mesti tutup pakai lok telekung kan. Tutup aurat ni hanya redahkan muka kita, tangan itu ajalah. Pakai apa nak pakai, pakailah. Janji tutup aurat kan. Jadi kita mudahkan agama bagi mereka. Nak solat pun alhamdulillah kita ada ramai juga yang saudara-saudara baru wanita ni lah, muslimat ni, bila solat tak pakai telekong pun, sebab dia dah pakai pakaian yang lengkap tutup aurat dah. Dia pergi kerja dengan pakaian tutup aurat dah. Kan syarat nak solat ni apa dia? Mestilah pakaian yang menutup aurat. Tak kata kena pakai telekong putih. Karena tapi kalau pakai telekong apa itu lagi cantik lah. Karena lagi cantik. Dia mungkin mereka ialah kepada masing-masing dia rasa seronok, alhamdulillah. Buatlah apa yang boleh mendatangkan kekhusyukan kita dalam solat dan sebagainya. Jadi kita nak permudahkan hidup. Dan apa tak lagi bila masuk agama Islam, mereka nak berkahwin, berumah tangga. Kadang-kadang ialah dia orang pun kesian. Dan saya pun masuk Islam 6 tahun. Tak reti nak kahwin, tak terfikir nak kahwin. Tiba-tiba tuan guru saya almarhum Ustaz Arun dia tanya, Mat tak nak kahwin ke? Terkejut saya dia tanya macam tu. Kemudian mereka semua uruskan semua, saya pergi sekadar nak aku terima nikah ni sajalah. Itulah sedikit latar belakang tentang diri saya, insya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz Fitri. Dan kita pun dengan penjelasan di Ustaz tadi macam mana beliau yang merupakan salah seorang pendakwah Perkim dan sekarang menjadi pendakwah bebas untuk menyebarkan Islam di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey, jadi kita sebagai terutamanya yang dilahirkan Islam, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana salah satu nikmat yang terbesar ialah Islam dan iman. Yang dilahirkan terus memang kita lahir di kalangan orang Islam, alhamdulillah. Tetapi bagaimana dengan
rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang masih lagi belum menerima Islam dan akidah mereka masih lagi belum bertauhid kepada Allah SWT. Jadi bersama dengan tajuk kita itu cabaran Islam masa kini. Jadi kita minta Ustaz untuk terangkan betapa pentingnya akidah itu perlu dimantapkan, dan macam mana kalau kita kata kalau bagi cabaran untuk saudara baru, maksudnya untuk menyebarkan Islam tu mungkin lain pula cabaran dia. Dan bagaimana pula dengan di kalangan masyarakat Islam kita sendiri, maksudnya kita yang orang Islam sekarang ni, tetapi dari segi akidah kita banyak yang goncang lah kita kata. Sebab sekarang ni ramai kita tengok, kalau kita mengikut di media masa ataupun melalui banyak platform-platform sekarang ni kita boleh dapat internet ke, melalui Facebook ke, segala-galanya, banyak kes-kes yang kita tengok bunuh diri. Kalau dulu bila ada berita tentang kematian bunuh diri, memang kita selalu kalau kita tengok nama mungkin bukan nama Islam lah, nama-nama bukan Islam ni jarang kita jumpa. Tapi sekarang ni kalau kita tengok banyak orang Islam yang terlibat dalam kes bunuh diri ni. Jadi saya rasa ini memang satu cabaran kepada kita, terutamanya orang Islam sendiri, macam mana nak berdakwah atau nak meyakinkan kalangan masyarakat Islam supaya menguatkan akidah kita dan iman kita. Jadi kita tanya Ustaz, macam mana cabaran dari segi untuk menyampaikan dakwah ataupun menguatkan akidah atau umat Islam supaya kita kembalilah kepada Allah. Dan mungkin cabaran ini bukan saja di kalangan kalau bukan Islam, macam Ustaz kata ada saudara baru tu, memang benar-benar ni berlainan lah dengan cabaran kita yang dah sedia Islam ni. Jadi macam mana Ustaz kita nak membawa benda ni supaya menyedarkan masyarakat bahawa marilah kita kembali kepada akidah Islam dan menguatkan iman kita untuk berdepan dengan cabaran, terutama cabaran masa kini lah Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Khairi. Masya Allah, bila Ustaz Khairi tanya ni mudah aja tanya, tapi nak jawab ni payah. Luas persoalan ni bila sebut tentang bab-bab akidah, lagi-lagi bila dia melibatkan hak yang saudara baru yang masuk Islam dengan mereka yang asal agama Islam. Dan saya pun semalam atau kemarin kita ada mesyuarat exco di Perkim. Kemudian timbul isu, perlukah kita nak kenali mu'alaf ni sebagai mu'alaf? Sebab panggilan mu'alaf ni kadang-kadang ada juga umat Islam yang lahir Islam pun tak gemar nak gunakan perkataan mu'alaf. Dia kata panggil dengan panggilan yang lebih baik. Panggilan mu'alaf ni bukan panggilan yang tak baik. Allah yang gunakan perkataan mu'alaf. Mu'alaf qulubuhum, ya, mereka-mereka yang dijinakkan hati-hati mereka. Jadi penggunaan kalimah mu'alaf ni digunakan di negeri-negeri, ya, di bawah pentadbiran agama Islam. Untuk apa? Untuk tujuan pengurusan zakat mereka. Ada negeri yang banyak negeri yang gunakan perkataan mu'alaf kepada saudara baru ni selama 5 tahun saja. Selepas 5 tahun, kalau mereka susah, mereka akan berpindah asnaf, jadi fakir ataupun miskin dan sebagainya. Dan tetapi jangan kita doa angkat bila sebut saudara baru, saudara lama, kita ni nak memisah-misahkan, tak bukan. Kerana kita ni umat Islam, umatun wahidah, umat yang satu. Dan kita bukan berpuak-puak, pegangan kita, akidah kita semua sama. Kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, yang kita selalu sebut La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kita berpegang pada Al-Quran yang satu. Dan kita berkiblat kepada kiblat yang satu. Jadi tak ada menjadi perpecahan dan sebagainya. Dan bagi kita yang sudah memeluk agama Islam tu, bagi mereka, cuma nasihat saya, jangan meminggirkan diri daripada masyarakat Islam yang asal ni. Kadang-kadang ada juga mu'alaf atau saudara baru ni, bila masuk Islam, dia bersama-sama dengan mereka saja, tak nak bercampur. Jadi masalah mereka ni pun masalah mereka saja, tak bawa ke tengah. Macam mana kita nak bantu nak selesaikan masalah mereka? Jadi mereka perlu bercampur, perlu duduk bersama dengan masyarakat umum. InsyaAllah sama-sama kita dapat
dapatlah bersama-sama dan nak kata mendapat kebaikan dalam Islam itu, dapat mentelaah ilmu bersama-sama, dapat berkongsi maklumat dan dapat hidup sebagai satu keluarga. Dan sebelum saya nak duk cakap tentang penyelesaian Ustaz Khairi, saya nak sebut sikit, kita kena lihat juga apa masalah-masalah ataupun nak kata cabaran-cabaran akidah masa kini yang kita sedang berdepan. Kerana macam-macam kita dengar di media masa, termasuk yang Ustaz Khairi sebut tentang bunuh diri. Kerana bunuh diri ni, agama mana yang ajar suruh dia bunuh diri? Ya, pernah ada satu dua agama atau satu agama lebih khusus, dia ada satu amalan bila suami dia meninggal, mayat suami dimakan, mereka akan terjun bersama-sama. Saya tak nak sebut agama manalah, nanti melenting pula orang tu kan. Dan ini bukan amalan agama, bukan. Tapi dijadikan seolah-olah macam amalan agama pada waktu itu. Dan alhamdulillah kemudiannya ialah sistem perundangan negara itu dia menghalang perkara-perkara begini, alhamdulillah berkebaikan. Dan saya nak sebut trend yang hari ini saya lihat ramai, khususnya remaja-remaja Ustaz. Remaja tua pun ada. Kerana ini dapat idea ni daripada mana bunuh diri ini, ialah daripada yang dia jadikan sebagai idola lah. Kerana kalau dijadikan Nabi SAW sebagai idola, ustaz-ustaz alim ulama sebagai idola, guru-guru mereka yang sebagai idola, mereka tak buat benda-benda macam ni. Tapi yang jadi idola kepada mereka apa ni sekarang ni, trend kita ni dasar pandang ke Korea. Saya minta maaf, saya sebab bukan fan, bukan peminat cerita Korea. Saya pun tak reti sebab tak ada masa nak tengok. Saya nak tengok tapi tak ada masa nak tengok. Kerana filem ke lagu ke, saya ada kawan. Kerana saya ialah pergi ziarah kawan saya, anak dia pula boleh bertutur dalam bahasa Korea. Kerana kata belajar ke? Dah saya tengok movie. Ada kata tengok movie je boleh menyanyi lagu Korea. Faham tak faham tapi boleh nyanyi. Saya boleh nyanyi lagu Hindustan tapi tak faham. Dan dia kata ni trend hari ini. Dan sebab itulah kalau kita tengok kadang-kadang anak-anak remaja ni dekat dinding, kalau zaman dulu trend ni letak ayat Quran, kata-kata hikmah. Hari ini letak idola-idola pujaan mereka, hero-hero mereka, heroin mereka daripada mana? Korea. Dan satu kebiasaan yang selalu kita terbaca dalam surah Kaabah, ya, di kalangan yang artis-artis Korea ni, penyelesaian kepada masalah mudah, bunuh diri. Dia bunuh diri gitu aja. Keluar artis sekian-sekian, mudah-mudah tu. 20-an, awal 30-an. Masalah sikit aja. Kerana kadang-kadang masalah pun dah sebut. Dia berakhir dengan apa? Membunuh diri. Kerana hari ini jadi apa? Jadi satu ikutan kepada remaja-remaja yang menjadikan Korea sebagai kiblat mereka. Kerana apa-apa mereka kata, dia dah terlalu obses. Dia terlalu obses dengan hak perkara-perkara begini. Saya tak kata jangan lihat. Yalah, saya pun tengok, saya pun minat Hollywood daripada dulu. Dan Bollywood sampai lah ni. Saya tak adalah terlalu obses sampai saya nak ubah cara hidup saya nak ikut cara Hollywood ke Bollywood ke apa. Ada yang baik kita ambil lah, yang tak baik kita jadikan sebagai sempadan. Kerana sebab itu bukan kiblat kita. Ya, itu bukan petunjuk aras kepada akidah kita. Sekadar hiburan boleh ambil, that's it. Ya, bukan kita nak bawa pergi ke mana benda-benda itu, tak ada. Tapi bila kita terlalu dah obses dengan perkara-perkara begini, itu yang berakhir dengan perkara-perkara yang amat mengejutkan. Dan memang baru-baru ni pun memang perkara ini pun ditimbulkan, dan sekarang hangat diperkatakan kenapa berlaku, ya, yang isu-isu bunuh diri dan sebagainya. Saya lebih kurang sebulan setengah, ya, hampir sebulan setengah, 2 bulan yang lepas, saya menonton satu program live oleh cendekiawan pandai dan bincang tentang tajuk bunuh diri. Kerana tajuk bunuh diri, dan lepas saya dok menonton, esokkan hari saya dapat maklumat ada seorang saudara baru bunuh diri. Dan dia pun secara betulan tengok program tu. Dia cakap jangan bunuh diri, tapi dia pula lepas tengok lah pasal dia dah buat keputusan nak bunuh diri. Cuma mungkin ajal dia tu agaknya Allah lewatkan, lepas tengok program tu pula dia bunuh diri. Kalau tak ada kena-mena dengan program, maksud saya nak sebut kenapa jadi macam tu. Apa yang tak kena dengan akidah kita, agama kita? Ada something tak complete ke? Mana ini perkara yang perlu kita duduk bincang, khusus kepada para alim ulama, cendekiawan pandai. Mereka ni kena duduk, kena bincang secara terbuka. Kerana jangan kita duduk simpan, sebab kadang-kadang bila kata kita panggil alim ulama untuk bincang sesuatu perkara yang bukan alim ulama tak berminat.
Apa semua benda kau nak pergi nak kaitkan dengan agama, sikit-sikit agama, sikit-sikit agama. Ini satu trend. Kan? Dan kita kena perlu faham agama ada di semua tempat. Tak payah kita nak sebut saya berceramah ni pasal kerana agama. Tak payahlah. Memang ceramah ni Allah tahu kita buat ni kerana Allah. Kerana tak payah saya datang ni ikhlas. Kebanyakan waktu bila orang tu sebut ikhlas, confirm tak ikhlas. Orang yang ikhlas dia pun tak tahu dia ikhlas. Ya buat saja. Cuma cara hidup kita. You bekerja, alhamdulillah kerjalah. Ya, Islam ajar kita bekerja sungguh-sungguh seolah-olah hidup 1000 tahun. Kerana jadi proaktif bagi yang terbaik. Kan Nabi pun sebut, ya. Nabi kata apa? Khairun nas. Yang manusia yang baik ni siapa dia? Yang bukan saya bawa kebaikan pada diri tapi bawa kebaikan kepada hak yang lain. Yang kita tak terlibat dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat kepada kita. Tak terlibat dengan perkara yang membawa kerosakan kepada kita. Agama ajar. Ya, mana ada yang mana-mana agama pun tak ada satu agama pun kata apa pergilah buat benda yang tak baik, tak ada. Umatnya saja. Tapi kita umat Islam ni kadang-kadang mungkin cara kita persembahkan kepada mereka. Saya ada masalah kat rumah saya pun, saya tengok anak-anak saya pun terikut juga trend-trend masa kini. Kerana kalau zaman dahulu mana ada handphone macam ni. Ya, datuk saya atau nenek saya teriak je, mari makan. Oh semua turun makan. Sekarang ni teriak-teriak sampai ke tekak kita pun dah kering, dia tak turun-turun. Apa cara dia? Ambil telefon, hantar WhatsApp. Sekarang semua keluarga pun ada WhatsApp group, family group kan. Hantar, turun makan, semua turun. Trend. Salah, tak salah nak buat macam mana dah. Dunia hari ni macam tu. Sekarang, yelah, anak-anak pun ramai yang belum pergi sekolah, belajar secara online. Kalau dulu kita tak bagi mereka pegang tu, satu masa dululah kan. Handphone tak boleh, itu tak boleh, belajar saja macam tu. Tapi hari ni tak ada handphone, tak belajar tak boleh. Kerana jadi kita terpaksa, jadi di mana agama pada masa ni di dalam perkara-perkara yang begini, ialah kita kena ajar kepada anak-anak kita ni asas, bukan anak-anak kita pun sekali lah kan, semualah. Kerana tauhid. Bab tu kena kita kena betul-betul pasangkan dalam jiwa kita, hati kita, ya, apa dia? La ilaha illallah. Perkara-perkara asas seperti apa? Sifat 20 tu. Yang basic. Ya, Allah Maha melihat, Allah wujud dan semua perkara-perkara yang asal mestilah kita dah kata orang piling dah letak dalam jiwa anak-anak kita apa semua. Jadi dia tahu, ya, dia Allah bukan CCTV saja yang melihat kepada kita, bukan kamera saja melihat kepada kita, malah Allah sedang melihat kita. Yalah, hak ni kalau ada dalam diri semua manusia macam ni, jadi tak adalah timbul isu. Sekarang masalah sebab saya pun tu lupa juga kadang-kadang sampai kat traffic light tengok kiri kanan tak ada polis, hentam jalan juga tu. Kerana mana pergi tauhid kita pada waktu tu? Mana pergi yang kata kita beriman kepada Allah, Allah Maha melihat? Kerana benda ni kena selalu kita ulang. Masalah sebab apa? Bila kita tak ulang, tak jadikan dia sebagai satu budaya hidup, cara hidup, dia membawa apa? Membawa kemudaratan kepada kita. Sebab tu seolah-olah macam agama ni, bila perlu, kita duk ambil pakai. Kerana walhal saya sebut tadi, dalam cara hidup kita. Kerana kita cakap yang benar. Ya, bila kita berjanji pegang pada janji yang benar. Kerana dan bila kita, ialah komitmen kita lah. Komitmen kita kepada agama, dia balik kepada sejauh mana kefahaman kita, keimanan kita, dan yang penting sekali adalah ilmu kita. Ustaz, saya nak sambung sikit tentang cabaran-cabaran akidah, Ustaz. Boleh Ustaz? Bagi kita boleh cakap macam mana kita nak menangani isu-isu ni. Sebab saya nak kaitkan dengan isu-isu semasa jugalah. Antara, of course, saya tengok sekarang ni di banner kalau di Selangor, saya tengok khusus di Selangor lah, di masjid-masjid, di banyak tempat-tempat awam ada banner-banner yang digantung, kain-kain rentang yang digantung berbunyi fahaman pluralisme liberalisme adalah difatwakan sebagai sesat. Kerana nak kata kita keluar daripada Islam tak boleh, nanti kawan tu senang aja, macam tak apalah aku keluar je lah, payah tu, difatwakan sebagai sesat. Dan bila sebut fahaman pluralisme ni, untuk saya nak bagi sedikit kefahaman secara ringkas. Apa dia fahaman pluralisme? Iaitu satu fahaman yang meraihkan pihak yang banyak. Kalau ramai orang yang sependapat macam tu, dia duduk, dia pun kata, aku pun setuju dengan pendapat kamu. Walaupun dia bercanggah dan menentang prinsip ajaran agama dan sebagainya. Dan ini satu trend yang saya melihat. Saya bagi contoh, Ustaz. Contoh menganjurkan, ya, menganjurkan yang saya sebut tadi sebagai semua agama adalah sama. Ya, semua agama menuju kepada kebenaran. Memang betul lah. Ya, semua agama mengajar kepada kebaikan. Tapi kalau kata semua agama itu adalah sama, maksud semua agama sama seperti agama Islam,
ataupun sama tinggi seperti Islam, ataupun semua agama termasuk Islam dia rendah seperti agama-agama lain. Mana kita letak agama Islam? Kerana Islam kata Tuhan hanya satu, sembah Tuhan yang satu. Yang mana satu? Tuhan yang mencipta kamu. Ada agama kata Tuhan kami banyak. Jadi kita kata sama ke? Yang satu dengan banyak, satu dengan ialah saya tak nak sebut angka-angka ni lah kan. Kerana sama tak sama? Memang tak sama. Semua agama tak sama. Kerana kalau sebut semua agama suruh buat benda yang baik, hak tu saya setuju. Kerana tak ada agama yang suruh mencuri. Contoh kalau Robin Hood pergi curi dekat orang-orang kaya, pergi bagi dekat orang-orang yang miskin, orang susah, apa dia buat tu mungkin baik tapi tak betul. Islam kata bukan saja kamu kena jadi baik, tapi kamu kena jadi betul. Kerana semua agama penganutnya betul. Penganutnya baik. Semua agama penganutnya baik. Dan mana ada saya terjumpa pun sesuatu agama yang mereka yang faham agama mereka ni jadi orang jahat. Tak ada, baik. Contoh di Brickfields ni lah kan. Brickfields ni saya boleh gunakan nama timbangan lain lah Ustaz. Brickfields boleh kenali bukan saja Little India, tapi boleh kenali sebagai bandar suci, Holy City. Gereja ada, masjid ada, tokong ada, kuil Buddha ada, kuil Hindu ada, semua ada kat sini. Holy City. Manusia-manusia ada pun semua manusia-manusia yang baik. Kerana mana ada manusia yang tak baik. Tapi dari segi pandangan ataupun ajaran agama Islam, Islam kata apa? Ya, Islam adalah tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Wala ya'lu alai, tak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Jadi kalau kita kata sama, adakah semua agama sama seperti Islam, atau Islam ni sama rendah macam hak lain-lain? Kerana hak tu kita kena jelaskan dengan jelas sejelas-jelasnya. Kerana dan menganjurkan kebebasan untuk menganut mana-mana agama. Ini daripada fahaman pluralisme. Semua agama sama aja. Bila dia kata sama, dia kata nak ikut mana pun sama aja. Sama aja. Dan ini amat bahaya. Ini amat bahaya. Kita meraihkan agama-agama lain. Dia ada dengan kita, nak buat macam mana? Kerana dia duduk bersama dengan kita. Contoh-contoh di Brickfields ini kan. Masyarakat bukan Islam pun ada, pelbagai agama ada. Tak ada masalah langsung. Kita boleh bersama-sama dengan mereka. Mereka nak beribadah cara mereka. Teruskanlah. Tak ada masalah. Mereka pun manusia yang baik. Kerana mereka pun tidak membawa kerosakan, kekacauan kepada negara, kepada masyarakat dan sebagainya. Alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi waktu yang sama, dia kata, tak apalah, kita kan semua ada sama. Hari ini saya datang ikut kamu pergi masjid, besok kamu ikut saya pergi ke rumah ibadah kami. Hari ini kami sembahyang cara kamu, besok kamu ikut cara kami sembahyang. Boleh? Boleh Ustaz? Saya tanya Ustaz ni, Ustaz Khairi. Tak boleh lah. Tapi kalau dengar sedap lah kan. Hari ini I ikut you, besok you ikut I. Offer tawaran begini pernah diberi kepada Rasulullah SAW. Ya Allah gambarkan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Kalau datang orang sebut macam ni, kata tak apalah, kamu baik. Apa yang kamu buat kamu rasa kamu baik. Apa yang kamu buat kamu rasa baik. Tak apa, teruskan. Kami ada cara kami, kamu ada cara kamu. Kami ikut cara kami, kamu ikut cara kamu. Tak bergaduh. Jangan bergaduh. Nak bersilat dan sebagainya. Itu bukan, Nabi pun tak ajar kita macam tu. Tapi bolehkah saya nak turut serta dalam upacara keagamaan agama-agama yang lain? Jawapannya tak boleh. Sebab dia membawa kepada syirik. Dan Allah sebut, semua dosa-dosa, walaupun sebesar lautan dia buat dosa. Kerana menggunung dosa dia buat, kemudian datang bertaubat, ya Allah, I'm very very sorry. Allah kata apa? Akulah Ghafurur Rahim. Maha pengampun, maha pengasih, maha pengampun. Dan Allah sebut kecuali satu dosa. Apa dia? Menyekutukan aku, syirik kepada aku. Allah sebut dosa syirik. Allah kata apa? Aku tak akan ampun, malah kamu akan kekal dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Apa dia syirik? So, saya sebab kadang-kadang ada juga mu'alaf lah, yang lain semua pandai kan. Mu'alaf yang saudara baru ni tanya, Ustaz, kenapa Tuhan Allah marah sangat orang buat syirik ni? Dia bukan buat jahat pun. Dia 1 hari, 7 hari dia belajar Islam, dia ikut Islam. 1 hari aja dia nak pergi gereja, nak sembahyang kat gereja. Apa salah Ustaz? Okey kan? Ya, 6 banding dengan 1, okey lah. Jangan, dia bukan main-main okey macam tu. Kerana dalam Islam nak ambil 1% tak boleh, 0.1% agama lain tak boleh. Bila sebut la ilaha, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan yang lebih layak disembah selain daripada Allah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah. Tidak, dah tolak habis semua dah. Tolak habis. Illallah,
selain daripada Allah. Yang tu dia tolak habis, kemudian baru dia isbat, dia letak dalam hati, dia masukkan Allah sepenuhnya. Kerana tanya kenapa Allah marah sangat kalau sembah benda lain. Nak bagi faham saudara baru ni, kadang-kadang saya gunakan bahasa yang dia mudah faham. Saya tanya, brother sudah kahwin? Sudah kahwin. Ada isteri? Ada. Kahwin mesti ada isteri, ustaz. Betul lah. Kalau isteri sebut kat kita, abanglah suami saya. Abang hak itu pun macam suami. Boleh ke? Mana boleh? Baru cakap macam suami kamu dah marah. Kalau isteri kata, abanglah suami saya, abang itu pun suami juga. Apa nak jadi? Silap hari bulan. Banyak kes isteri kena bunuh pasal ni lah, ustaz. Seorang suami dia jealous. Mudah cepat jealous kan, dia cepat cemburu. Baru kadang biasa berlaku lah, sehari baca dalam paper kan, suami isteri bergaduh, tengok isteri muka dia lawa. Kemudian dia boleh sampai ke peringkat apa? Dia ialah kadang-kadang dia kata, kalau isteri aku lawa, aku puji, mesti orang lain memuji. Sampai ke situ pula otak dia. Karena sepatutnya dia puji Allah, subhanallah, thank you Allah, engkau bagi aku isteri yang lawa, hebat engkau ya Allah, engkau boleh buat manusia lawa. Karena tapi hal ni dia boleh bergaduh, boleh bunuh, sampai bunuh isteri bila dia tahu isteri dia menyekutukan dia. Isteri menyekutukan, mensyirikkan suami. Suami bunuh, ada suami pergi sampai peringkat bunuh. Dia marah macam tu. Bayangkan Allah yang cipta semua manusia. Allah yang cipta semua manusia, Allah kata apa? Jangan kamu ambil sembahan selain daripada aku. The Creator, Maha Pencipta. Maha Pencipta sebut, aku yang mencipta kamu, kamu sembah aku. Itu saja ajaran Islam pun. Kerana hak mudah semacam tu. Tuhan kata kamu jangan sembah selain daripada aku adalah pencipta. Kamu nak panggil apa nama, panggillah. Tapi jangan sembah selain daripada pencipta. Sebab apa? Pencipta yang mencipta kita, yang mencipta bumi, segala-galanya termasuk syurga dan neraka. Pencipta sebut, pencipta kepada manusia sebut, selagi engkau tak sembah aku, kamu tak akan masuk ke dalam syurga yang aku cipta. Ini message ni kena clear, ustaz. Kalau Islam kata dalam Islam mudah, la ilaha illallah. Nak ikut. Tak nak ikut, it's okay. Tak nak ikut, okey. Tapi kalau suruh saya ikut, saya tak boleh ikut lah. Kerana sebab saya, ustaz, saya datang berlatar belakang macam ni kan. Awal ni saya bukan beragama Islam, sekarang saya beragama Islam. Kadang-kadang ada juga, kadang-kadang ialah sebab orang tanya soalan, bolehkah kita yang sudah Islam pergi ke kuil, pergi ke gereja, pergi ke tokong, tengok keadaan macam mana. Contoh macam anak buah saya lah, kalau dia nak perkahwinan pula buat di kuil. Boleh pergi? Boleh pergi. Kalau saya masuk kuil dulu, saya duduk sembah kat luar, kumpul masuk-masuk. Sekarang saya boleh buat macam tu lah. Sekadar saya pergi menghormati majlis, boleh. Menghormati semua yang hadir, boleh. Boleh ke sambil-sambil tu saya tengok Tuhan saya yang lama, saya pergi say hello, sembah dia sekejap? Tak boleh. Dan boleh saya buat bising? Tak boleh. Itu tempat ibadah orang-orang. Ialah untuk agama tertentu. Kalau walaupun saya tak sembah perkara-perkara apa-apa yang ada di situ, walaupun saya tak beriman lagi dengan benda-benda yang ada di situ, tapi tidak bermakna kita pula pergi ejek dia, keji dia, tak boleh. Dilarang dalam agama Islam. Itu kita faham sangat. Kerana dalam surah An'am ayat 108 Allah sebut, jangan sesekali kamu mengherdik ataupun mengkeji sembahan orang-orang bukan Islam. Jangan. Buat lawak pun jangan. Macam mana kalau mereka buat lawak dengan agama kita? Kita pun tak suka kan? Jadi saya nak sebut, menghormati lain, tetapi kita nak mengikuti lain, ustaz. Kita sekadar hormat, dia ada agama, kita hormat mereka. Kita hormat mereka ada satu kepercayaan, itu hal tu boleh. Sekadar itu kita boleh. Tapi kalau suruh kita buat apa yang mereka buat, kita lakum dinukum waliyadin, insya-Allah. Dan bolehkah kita nak sambut ni untuk khusus untuk yang saudara-saudara baru kita ni lah. Kerana bolehkah kita nak sambut perayaan-perayaan agama kita yang lama? Contoh keluarga kita dulu Kristian, mungkin kita bersama Sarawak ke apa. Bolehkah saya nak balik Sarawak ke Sabah ke, nak bersama dengan keluarga pada hari Christmas? Balik boleh. Bukan saja Christmas, hari-hari balik pun boleh. Kerana memang Islam tak pernah suruh kita tinggalkan keluarga. Kalau di ibu bapa, lebih baik kita yang jaga ibu bapa kita walaupun mereka belum beragama Islam lagi. Dan bolehkah kita balik? Boleh. Christmas ke Deepawali ke apa pun, semua balik boleh. Boleh tak kita nak belikan hadiah? Lagi boleh. Hari-hari bagi hadiah pun boleh, tak ada masalah. Tapi apa yang tak boleh, kita tak boleh merayakan hari-hari kebesaran-kebesaran hari-hari keagamaan kita yang sebelum ini. Contoh Christmas, saya merayakan keluarga boleh, tapi nak merayakan malam Christmas tu pergi ke
Ini gereja, sama-sama dia orang buat caroling, rumah ke apa ke, berjalan-jalan menyanyi ke apa, boleh tak boleh? Boleh ke duk sembahyang dekat gereja? Tak boleh. Tapi kalau saya nak bersama dengan keluarga, boleh. Tak ada masalah. Dan macam saya dah memeluk agama Islam, dan sejak saya masuk agama Islam sampai hari ini, bila Deepawali saya balik rumah saya. Saya balik ke rumah mak saya, tapi bukan pada hari Deepawali, sehari 2 hari lebih awal. Saya pergi belikan ayam, daging, kambing yang halal lah, yang disembelih orang Islam kan. Dan saya belilah apa-apa keperluan untuk rumah, untuk masakan apa semua. Tiap-tiap tahun saya buat begini Ustaz. Ada isu? Tak ada isu. Walaupun saya tak pagi-pagi tak bangun, contoh Deepawali lah kan, bangun dia orang mandi minyak ke apa ke, saya tak buat benda-benda tu. Saya tak pergi ke kuil dan sebagainya. Tapi saya bersama dengan keluarga saya. Dan keluarga saya pun tahu saya dah beragama Islam. Saya tak sambut lagi dah upacara perayaan agama mereka. Nah, mereka tak pernah jadi isu pasal apa? Kehadiran saya memberi makna kepada mereka. Mereka rasa gembira, wah anak saya ni walaupun dah agama ni Islam tapi dia masih nak balik bersama dengan keluarga, meraihkan keluarga. Apa tak lagi kita belikan hadiah untuk mereka. Karena bagi wang ringgit kepada ibu ayah kita, keluarga kita, bantu mereka-mereka yang susah dan sebagainya. Hak-hak ni dia akan banyak membantu Ustaz. Karena dan seterusnya apa dia bila sebut tentang bab pluralisme ni. Yang keempat, kerana menganjurkan kebebasan pergaulan. Dia tak ada batasan. Kerana dia tak ada batasan dan ini menjadi isu. Saya pun kadang-kadang ada problem juga. Kadang-kadang makcik saya, walaupun makcik saya ni semua sudah berumur, tapi dia orang ni rambut semua sentiasa hitam lagi Ustaz. Nampak muda. Dia orang ni satu, ialah bila jumpa, dia sepupu saya pun kadang-kadang jumpa datang nak peluk saya. Kami dah macam tu dah dulu. Kerana dah memeluk agama Islam, saya tak boleh kata, hai, baca lagi sembahyang. Ini pun satu lagi isu Ustaz kan. Nanti Ustaz pula, orang kata Ustaz Fitri ni selalu orang peluk, jangan jealous. Kena faham latar belakang keluarga saya begitu. Yang ini satu lagi isu ya. Dan itu hak lain, itu hak kekeluargaan. Tapi yang saya sebut ni pergaulan bebas yang tak ada had, tak ada batasnya. Memang dalam Islam ni ada had-had ya. Dan kadang-kadang pergaulan bebas ini Ustaz, manusia ni lain Ustaz ya. Saya sebut psikologi manusia. Walaupun saya kalau ada seorang lelaki, seorang perempuan kerja dalam satu pejabat, dia hari-hari dia kerja, itu hak yang kita nampak daripada zahir. Tapi apa adalah hati manusia itu Ustaz? Kerana baru-baru ni pun saya terbaca dalam media, teman sepejabat dia bunuh rakan sekerja dia. Kerana ada juga yang tanya, dia ni orang baik. Dia ni orang baik. Kerana kenapa orang yang baik macam ni dia boleh buat macam ni? Saya kata, dia kata dia ni orang yang beriman, orang Islam. Allah pun sebut dalam Quran, Allah sebut dengan jelas, jangan kata kamu beriman selagi kamu tak diuji. Dia baik sebab tak diuji. Kerana bila diuji, walaupun dia beriman, walaupun dia ustaz ke apa alim ulama ke, kalau diuji kadang-kadang ada juga yang tersungkur Ustaz. Kan selalu kita dengar kalimah kata tersungkur di pintu syurga, gitulah kan. Macam tu memang baik tapi tak pernah diuji. Tapi orang baik ni bila diuji, tengok ketahanan dia Ustaz, ketakwaan masing-masing lah. Kerana dia tahu dia ada peluang untuk ambil rasuah dan buat maksiat dan sebagainya, tapi dah hati dia kata apa? Allah, walaupun tak ada orang lihat, Allah melihat. Allah takdirlah. Dia bukan takut kepada Allah, dia sayang sangat dengan Allah Ustaz. Macam ada orang ni dia sayang sangat isteri. Ada orang lain nak cuba kata engkau lah kahwin dengan aku. Bukan aku tak nak kahwin dengan kau, tapi aku sayang sangat dengan isteri aku. Ada bukan takut isteri Ustaz, sayang isteri. Kadang-kadang saya cuma nak bagi perumpamaan saya lah. Jadi bila kata hubungan ni pun kita ada batasan-batasan. Sebab tu saya kadang-kadang saya telefon setengah-setengah ustazah ni, ustazah kita ni. Saya telefon kadang-kadang kita nak aturkan program dan sebagainya, telefon, halo, siapa ni? Kasar ustazah. Dia cakap macam tu. Kenapa Ustaz? Ustaz telefon Ustaz. Mana lemah lembut sebagai wanita? Kadang-kadang kita terasa macam tu Ustaz. Tapi apa yang dia buat tu betul. Dan kalau dia kata, kenapa Ustaz? Apa boleh saya tolong Ustaz? Mampu faham Ustaz kan? Saya sebut ni kan. Dia kata, dia adab ni ada Ustaz. Dan kita pun tahulah, telefon, Ustazah boleh saya cakap dengan PA Ustazah? Senang cerita kalau ada PA kan. Kalau tak ada PA, tak apalah. Kalau abang ada, suami ada Ustazah? Ada. Kenapa? Saya datang jumpa Ustazah dengan suami. Biar ada suami ni kita jumpa. Tak apa Ustaz, suami tak ada, tapi Ustaz datang je lah. Jangan Ustaz. Dan memang niat dia baik. Kadang-kadang matlamat kita tak menghalalkan cara Ustaz kan. Dalam agama dia ajar kita begitu. Kemudian
ialah saya dan banyak Ustaz kalau nak kupas bab ni. Saya nak pergi kepada yang dua kita bincang tadi tu tentang liberalisme. Liberalisme ni apa? Dia ni menekankan kepada apa? Kebebasan dan hak diri. Apa ni, hak perseorangan. Ya, dia nak hak diri aja, individu aja ditekankan kat sini. Contoh saya nak sebut apa? Sekarang ni isu yang dibincangkan tentang contoh hak untuk murtad. Untuk murtad. Suruh solat, tak nak solat. Ya, mak bapak lah lagi lah kan. Solatlah, kau nak apa ni, nak kafir. Yalah, hadis kata bagi mereka yang tak solat, mereka tak ada tempat dalam Islam. Hadis kan? Memang jelas Nabi pun sebut. Ya. Dan orang yang tak solat ni telah pun terkeluar dari agama Islam. Ada hadis yang sebut macam tu. Kalau mak bapak berkata, kalau macam tu apa, biar aku murtad je lah. Relax je sebut. Sekarang pun kita gempakkan ada isu. Kerana ada isu lah. Kerana dia buat sesuatu yang dilarang dalam agama. Bila pihak penguatkuasa agama nak ambil tindakan, dia kata apa? Kalau macam ni biar aku keluar Islam aje lah, dia kata. Kerana bukan semudah itu. Kadang-kadang ucapan itu, macam saya bila memeluk agama Islam, saya diberitahu yang pertama, mestilah ucapan kita, lisan kita, pengakuan kita. Kerana yang kedua, amalan kita, perbuatan kita. Yang ketiga, tasdik dalam hati kita ni. Mana-mana tiga-tiga ni sekali baru boleh masuk Islam. Tapi mana-mana satu, contoh dia kata dia Islam, dia mengaku dia Islam, kemudian dia ikut amalan Islam, tapi hati dia tak terima, tak boleh. Atau sebaliknya, dia dalam hati dia diterima Islam, dia mengaku dia Islam, on the way balik rumah dia pergi singgah dekat mana-mana tokong ke apa, dia pecah kelapa ke apa, contoh-contoh. Kerana hak tu pun tak boleh membatalkan akidah seseorang. Kerana apatah lagi dengan kata-kata, kalau macam ni saya keluar Islam ajalah. Budak macam tu. Ustaz, saya nak duit Ustaz. Engkau ni selalu minta duit, tak ada kerja lain. Kalau macam tak apa, saya keluar Islam lah. Tak dapat duit dah keluar Islam. Puak-puak ni kita kena ambil, tembak dia seorang-seorang. Saya selalu sebut kepada mu'alam ni, kadang-kadang saya memang marah bab-bab ni. Bab akidah jangan main-main. Kerana bab akidah jangan main-main. Dia bukan ikut macam tukar baju. Pada waktu seseorang itu kata dia telah murtad, atau dia kata dia nak murtad, semua amalan dia daripada awal sampai hak dia sebut tu semua terbatal, automatik jadi kosong Ustaz. Kena kata orang tak nampak. Kadang-kadang manusia ni, ialah dia kata tak ada orang nampak. Dia sampai-sampai kat breakfast dia tengok ada makcik lambai-lambai kat dia, kopiah dia ambil, dia buang, dia pergi letak pula tanda dekat dahi dia. So orang tengok, dia ingat ini muka macam Melayu tapi orang Hindu kot. Contoh kan. Contoh aja. Kerana perbuatan macam itu pun boleh membatalkan akidah Ustaz. Kerana sebab dia nampak macam dia kalau menyamar sebagai Hindu, orang tak akan tangkap dia. Contoh lah, saya bagi contoh. Kerana perbuatan, lepas tu dia taubat, InsyaAllah Allah terima taubat dia. Tapi amalan-amalan dia lakukan semua selama ni, apa nak jadi Ustaz? Pada hari dia berdiri depan Allah Ta'ala, ini takut golongan yang akan bankrupt lah Nabi katakan. Berdiri depan Allah Ta'ala, semua tertolak, semua amalan-amalan mereka yang mereka lakukan selama ni. Ini satu isu. Yang kedua, bila sebut bab-bab daripada pahaman liberalisme, yang ada tuntutan hari ini. Dia kata apa? Kalau ibu bapa Islam, tak semestinya anak ni Islam. Mak bapak kata, kau ni buat anak, jadi apa dengan kau ni? Kau tak tahu ke kita ni Islam? Mak bapak engkau yang Islam, aku tak kata pun aku Islam. Dia boleh cakap macam tu. Kerana dan banyak berlaku perkara-perkara, sebab banyak kita dapat aduan-aduan ni kan, daripada ibu bapa, daripada sekolah dan sebagainya. Dan ada juga usaha-usaha bila ibu bapa dia Islam, dan dia kata apa? Tak semestinya anak ikut agama Islam. Ni tuntutan daripada puak yang bukan Islam pun ada. Orang bukan Islam pun hari ni mendesak. Okeylah, anak you bukan anak Islam pun, kenapa kau paksa dia? Tak ada paksaan dalam Islam. Dia pula ajar kita tu, la ikraha fid din. Dia kata anak kamu tak nak Islam, janganlah paksa. Karena ini kadang-kadang orang salah faham ayat ni, tak ada paksaan dalam Islam. Tak ada paksaan dalam Islam ini bukan untuk orang Islam, tu untuk orang bukan Islam. Ada orang bukan Islam lalu depan kita panggil dia, kau dah lalu depan aku, kau tak orang Islam, aku potong kepala kamu. Itu paksa tu. Kerana dia bukan Islam. Tapi orang tanya saya pernah tanya soalan ni pada ustaz di sekolah saya dulu. Masa saya di tingkatan 4, tingkatan 5 gitulah. Saya tulis kat kertas, ustaz kata, saya tu belum Islam lagi ustaz waktu tu. Saya tulis, saya kata ustaz kata tak ada paksaan dalam Islam. Tapi saya tengok budak-budak tak sembahyang Jumaat, budak-budak tak puasa. Kenapa ustaz paksa dia orang puasa dan sembahyang Jumaat? Ustaz tu pun bagus. Ya, Ustaz Rashid Ngah,
dah dengar dia meninggal dah. Dia balik, dia tulis jawapan dia bagi saya. Dia kata orang yang bukan Islam tidak boleh dipaksa, walhal orang yang sudah beragama Islam mereka mesti disuruh dan diajar dan dididik untuk berpuasa dan solat dan sebagainya. Kerana contoh dia bagi, dia kata kalau kelab, ada satu kelab. Contoh saya bukan ahli pertis Ustaz, contohlah kan. Saya bukan ahli dalam persatuan di pertis ni. Saya datang sini tak pakai baju contoh. Kerana saya bukan ahli. Ustaz dia kata, "Ai, kau saya jalan depan pejabat, bukan masuk pun. Jalan lalu depan jalan raya." Ustaz dia kata, "Hai, kamu kena pakai baju." Suka hati akulah. Sebab saya bukan ahli pertis pun, tapi saya ahli pertis, datang pula ke pejabat pertis tak pakai baju. Ustaz kata, "Kena pakai baju kalau nak masuk." Ya, Ustaz paksa saya sekarang. Pasal apa? Sebab saya ahli. Kerana kalau yang tadi saya berjalan ke jalan, saya bukan ahli. Tak boleh paksa. Kerana nak pakai baju ke tak nak pakai apa ke, suka hati kau lah, kau bukan ahli pun tak kena mengena. Kita boleh nasihatkan, itu nama dia dakwah. Kerana tapi sebagai ahli, mereka kalau nak masuk ke pejabat pertis, pertama kamu kena jadi ahli pertis. Ya, kedua, kamu kena ikut peraturan-peraturan yang ada di pejabat ini. Pasal dia ahli dan kena ikut peraturan. Bagi mereka yang bukan ahli, tak boleh kita paksa ikut peraturan kita, Ustaz. Jadi ini kadang-kadang salah faham. Bila sebut la ikraha fiddin, orang ingat semua tak boleh paksa. Tapi sesama Islam ini pun daripada kita paksa, baik kita gunakan pendekatan yang berhikmah. Kerana kita ajak mereka, jomlah kita pergi surau. Ya, kita kadang-kadang kita kata jomlah kita sembahyang, dia tak nak sembahyang, dosa untuk dia. Jadi kita guna pendekatan yang hikmah. Jomlah kita pergi lepak dekat masjid. Bukan ajak pergi masjid nak sembahyang, pergi lepak kat masjid. Dia suka lepak kat masjid. Sambil-sambil lepak, masuk waktu sembahyang juga kan. Itu cara pendekatan kita nak gunakan kepada mereka ni. Dan apa dia? Apa lagi? Membenarkan individu yang Islam kembali kepada agama asal tanpa sekatan. Dia masuk agama Islam kerana berkahwin, kemudian isteri dia pula ialah mungkin isteri dia gaib, hilang ke, ataupun isteri dia ceraikan dia ke, sama sebaliknya. Sebenarnya kalau suami pula dia masuk Islam kahwin, suami pula kata nak kahwin lagi. Contoh lah Ustaz. Dia kata aku dah kena sepak dengan mak bapak aku masuk Islam, kahwin dengan kau ni pula sekarang nak kahwin dengan orang lain. Kalau macam ni tak apa, aku keluar aja Islam. Masya-Allah. Kadang hak ni semua ialah puak-puak bila sebut liberalisme ni, mereka akan datang sokong, bagi sokongan. Sekarang tengok, dulu kita dah kata kau jangan kahwin, kau dah kahwin dah, sekarang padan muka. Baik kau keluar saja dari Islam. Ni datang puak-puak ni bagi pula idea kepada kita, anak-anak kita, ya saudara-saudara baru kita yang beragama Islam. Banyak Ustaz banyak kes-kes ni kita dengar ya. Dan contoh liberalisme ni, satu lagi isu apa dia? Bab kahwin. Baru ni pun ada dia kecoh. Itu bulan depan kot. Dia nak kahwin, kata kalau nak kahwin dengan Islam tak payah masuk Islam. Kenapa? Saya nak kahwin saja, bukan nak agama. Dia boleh cakap macam tu. Kerana saya pun satu masa dulu pernah berpendapat macam tu. Yang saya nak kahwin, bukan nak agama. Kenapa nak suruh-suruh masuk Islam? Macam tu. Sebab kita pun tak boleh nak blame lah kan. Nak kata nak sebut apa kepada orang yang bukan Islam. Mereka tak faham. Mereka tak ada agama, Ustaz. Kerana mereka tak ada agama. Jadi, tapi kita kena bagi tahulah. Kerana I love you tu, I nak kahwin dengan you, no problem, masuk Islam. Hal tu tak boleh. Tak boleh tak apa, aku cari lain. Kerana daya ketahanan tu kita kena ada. Tapi kadang-kadang manusia ni cair, Ustaz. Ya kan? Manusia ni, sahabat-sahabat saya dalam dakwah ni selalu gunakan satu pantun dua kerat. Dia kata apa? Bila cinta melekat, tai kucing rasa coklat. Minta maaf saya. Dia kata, yalah semua jadi halal lah. Dalam bab cinta ni kan. Kita tahulah yang pernah bercinta. Ustaz pernah cinta dulu kan? Ya, pernah Ustaz. Pernah kan Ustaz? Tapi kita dalam agama lain. Tapi ialah banyak kesian. Saya kesian. Kadang-kadang pasangan tu seorang Islam, seorang bukan Islam. Hak yang Islam tak reti nak perkenalkan Islam kepada hak bukan Islam. Hak bukan Islam pun tak tahu macam mana nak tanya. Tanyalah dulu. Kalau saya nak kahwin dengan kamu ni Islam, ada apa-apa masalah ke? Tak ada masalah langsung. Kamu sebut Tuhan satu, kamu terima Tuhan satu, kamu kena terima yang dalam Islam ni kita ada seorang Nabi, itu Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Boleh terima? Boleh. Okey. Kalau macam tu, ikut aku. Pergi bincang-bincang, selesaikan. Atau kita bantu mereka. Sebab ramai yang pasangan Islam bukan Islam bercinta ni, kesian. Yang saya kesian kepada siapa? Pasangan yang bukan agama Islam. Dan mereka tak tahu tentang Islam. Kerana tak ada orang perkenalkan. Kalau kita jumpa begitu, baik kita panggil cara yang baik.
cerita kepada dia, brother, kau nak bercinta boleh, nak kahwin pun boleh, nak masuk Islam. Tapi kalau rasa kamu tak nak masuk agama Islam, tak apalah, tinggalkan dia sajalah. Besok kamu kata kamu nak bawa pergi luar negeri, nak tukar agama dia apa semua, besok nak balik ke Malaysia nanti kamu susah. Berlaku kan? Ya, sebulan 2 bulan lepas dia kecoh sekejap dalam di negara kita kan. Dia kata dia murtadkan orang Islam di Indonesia dan sebagainya. Hak ni tak boleh. Negara kita tak boleh buat, Ustaz. Kita ada undang-undang, kita ada peraturan. Kerana kalau kahwin kat luar pun nak masuk balik, dia akan payah juga ya. Dan satu lagi yang disebut ya, yang liberalisme ni apa dia kata? Anak daripada bapa yang tidak Islam. Contoh kalau ibu atau ayah, mana-mana seorang masuk agama Islam, kita kalau contoh di negeri di Selangor ni enactment, ibu atau ayah masuk Islam, anak-anak automatik jadi Islam. Tapi hari ini dia kata apa? Kalau ibu masuk Islam, ayah tak masuk Islam, anak-anak tak boleh letak di bawah ibu yang agama Islam. Bapa yang bukan Islam yang kena jaga. Dia sebut macam tu. Dah anak dah 18 tahun, biarlah anak buat keputusan. Dan kau 18 tahun, kau pergi ajak pergi sana pergi sini. Tiba-tiba 18 tahun tanya dia nak Islam. Tentulah dia tak nak Islam sebab dia dah enjoy dah kehidupan dia tanpa Islam tu. Kerana dah buat macam-macam dah buat dah. Dia tak nak kepada Islam. Ya, jadi ini tuntutan dari puak-puak liberal, Ustaz. Dan kita pun kadang-kadang silap orang Islam, kita kata apa? Okeylah, biarlah pergi. Kan dia budak tu, budak lagi, mana boleh kita paksa dia ambil agama. Ini orang Islam pula cakap macam tu. Kerana ya, bayangkan kalau dia masuk agama Islam, ya, kalau dia masuk agama Islam, anak dia orang nak ambil, macam mana perasaan dia, Ustaz? Jadi sebab anak orang dia kata biarlah pergi. Dia kata macam tu. Dan satu lagi sekularisme, Ustaz ya. Ini satu lagi isu yang cabaran pada anda. Ya, di abad ni. Jadi nak pisahkan agama dengan keduniaan kita ni. Ya, dia ini satu lagi benda yang bahaya. Dia memandang kehidupan hanya di dunia. Tak ada akhirat. Dunia aja, akhir-akhir mana ada? Kalau sikit-sikit akhirat, sikit-sikit mati, sikit-sikit syurga, sikit-sikit neraka. Apa ni? Nah, kita bukan, ini pun silap. Jangan sekejap. Jangan dok itu aja dok fokus, Ustaz kan. Kerana kita kena cakap tentang pembangunan. Saya bincang dengan Tuan Bendahari kita nah. Dia kata tadi kita nak dapatkan satu tanah, kita nak bangunkan bangunan kita sendiri. Ini agama. Ini agama. Lalu kata pasal agama, benda apa lain tak ada. Berapa lama kita nak, ya Ustaz, tadi Bendahari pun tersebut, berapa lama kita nak duduk sewa? Bagus. Agama ajar kita untuk maju ke depan. Agama minta kita berdikari. Agama suruh kita bantu orang lain. Berapa lama kita perlu dibantu saja, Ustaz? Kerana jadi cara fikir kita pun, kita kena ubah, Ustaz. Nah, ustaz-ustaz kita pun kena ubah lah. Kerana ustaz kita pun kena ubah. Jangan dia cakap halal, haram ini aja. Kerana tak ada benda halal, haram, halal, halam kan. Kita kena cakap juga macam mana kita nak jadi lebih baik dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah, waktu yang sama bagaimana kita tak meninggalkan keperluan kepada keduniaan, bagaimana kita lakukan apa-apa perkara kita mesti buat yang terbaik, lagi-lagi dalam alaf yang kita dalam alaf baru hari ini. Kerana new norms, norma-norma baru. Bagaimana kita letakkan diri kita, ke hadapan untuk membantu hak yang lain, Ustaz. Kerana kita perlu melihat macam tu. Kerana saya tak kata kita kejar dunia. Mana ada kejar dunia? Islam kata apa? Kejar dunia. So maksimum yang boleh. Sebab bila kita kejar dunia, agama tak akan tertinggal bagi orang yang ada agama. Saya kejar dunia. Ya, solat 5 waktu saya jaga. Ramadan saya puasa. Zakat saya jelaskan. Apa masalah, Ustaz? Kerana lagi-lagi bulan Syaban, bulan yang banyak orang kata apa, banyak kita buat solat untuk apa, persediaan kepada Ramadan, banyak kita buat puasa sunat persediaan kepada Ramadan, ya, banyak kita baca Quran persediaan kepada Ramadan. Kenapa tak kerja sungguh-sungguh, kerja all out macam nak mampu kerja? Kerana waktu yang sampai siapa? Supaya saya boleh banyak sedekah dalam bulan Ramadan. Ini tak ada. Ini saya cakap ni ustaz-ustaz macam kita lah kena bagi motivasi, Ustaz kan. Kerana kita kena sebut, tuan-tuan kerja, buatlah part time ke apa ke, tak apa, kerja 24 jam pun tak apa. Kalau solat jangan tinggal apa semua. Pasal apa tujuan dia, pasal apa? Supaya kita jadi lebih kaya, lebih berada, supaya dalam bulan Ramadan kita akan jadi lebih pemurah daripada bulan-bulan yang lain. Kerana sebab kita duk cakap tentang halal haram, syurga neraka, hak lain semua kita ketinggalan, Ustaz. Kemudian kita pula kata hak agama lain, kafir ini semua telah tipu kita. Mana ada, Ustaz? Kita tertipu sendiri, Ustaz. Kerana ini bila nak pisahkan dunia dengan akhirat, kita tak pernah dalam Islam tu pisahkan dunia dan akhirat, tak pernah, Ustaz ya. Itu kuat sekularisme. Ustaz apa pernah tanya, Ustaz dah? Okey, Ustaz, nanti kita Ustaz rehat sekejap, Ustaz cakap lama tu. Bukan, bukan maksud dia
Ustaz rehat dia bercakap lah. Boleh, Penat cakap lama insyaAllah. sangat kan. Boleh, Maksud Ustaz. saya ni, saya nak maklumkan sini, saya lupa nak maklumkan. Untuk semua adik-adik kita, penonton atau pendengar di luar sana, sebenarnya kita juga membuka soalan kepada semua. Saya lupa nak maklumkan tadi. Jadi sesiapa yang ada sebarang soalan, bolehlah soal di bahagian komen untuk kita cuba jawab. Ustaz akan cuba jawab setakat yang bolehlah kalau ada. Jadi balik kepada perbincangan kita pada pagi ini. Okey, setelah kita mendengar penjelasan secara panjang lebar dari Ustaz tadi tentang masalah atau cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kita masa kini, memang kita pun kadang takut juga Ustaz kalau kita tengok kadang orang berani secara terang-terang mengatakan bahawa okeylah kalau saya tak sesuai atau tak ni, dia boleh mengaku dia nak keluar dari Islam. Jadi ini itu benda yang kita bimbang, dan kita pun takut juga sebab kita bimbang takut wujud di kalangan ahli keluarga kita yang terpengaruh dengan benda-benda sebegini. Ya, Ustaz. Jadi kita nak tanya Ustaz, sebab Ustaz kata Ustaz Fitri dulu dia bukan Islam, sekarang dia Islam. So kita nak tanya dia apa perasaan dia semasa dia akidah dia di mana dalam sebelum dia memeluk Islam, dan perbezaan dia selepas dia berada dalam landasan agama Islam, di mana Allah bersyukur dan Allah telah memilihnya untuk bersama-sama kita. Jadi kita nak ada dua soalan Ustaz. Satu, apa perasaan Ustaz untuk bila berada dalam dua keadaan situasi yang sebegitu, sebab macam kebanyakan macam kita yang dilahirkan Islam ni, kita memang sama je lah dari dulu sampai sekarang ni, alhamdulillah. Mudah-mudahan Tuhan bagi hidayah hingga ke akhir hayat. Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua dia, macam mana nak atasi cabaran terutamanya untuk saudara Muslim kita di kalangan OKU Pelihatan, beramai juga saudara Muslim. Peringkat awal mereka memeluk Islam, ada memang ramai yang keluarga tak tahulah, mungkin Ustaz pun faham sebab kita perlu rahsiakan daripada keluarga sebab apa kan, so cara buat secara sengap-sengap. Dan masalahnya mungkin pengalaman Ustaz sendiri yang mengendali banyak kes saudara kita, bila pulang ke rumah, bila diaju dengan soalan-soalan oleh kali keluarga, awak ni kata Islam tu bagus, Islam ni tapi awak tengok macam mana sekarang ni ramai contoh-contoh yang boleh bagi apa yang berlaku, dan mungkin akhlak di kalangan masyarakat Islam sendiri. Dia kata kalau Islam tu baik, siapa ramai yang buat kerja-kerja yang tak elok kan. Banyak kita tengok jenayah ke, ataupun kerja-kerja yang ataupun dia kata ramai orang-orang Islam kata dia Allah tu pemurah penyayang, tapi ramai orang Islam yang miskin, dia kata. Dan ada juga cabaran di kalangan penganut orang saudara baru kita ni, saudara Islam, saudara Muslim kita ni, di mana orang kata mereka didatangi oleh membalik ataupun dari agama lain ni, yang menyebab agama. Dia silap boleh translate, dia kata oh bismillahirrahmanirrahim tu dengan nama Allah yang pemurah dan penyayang. Dia kata penyayang apa dia bagi awak tak nampak? Dia kata kalau dia penyayang, siapa dia bagi awak tak nampak? Kan susah awak ni, nak jalan pun susah, nak cari kerja makan pun susah, dia kata. Jadi macam mana kita nak menguatkan akidah saudara-saudara Muslim kita di kalangan OKU Pelihatan ni, supaya untuk menghadapi dugaan mereka bila ada soalan-soalan ataupun timbul persoalan sebegini, untuk meyakinkan mereka, menguatkan mereka, aku ni berada di landasan yang betul, dan bukan berbelah bagilah. Selagi bila dikena peringkat awal, kita tahu kita pun tak kuat lagi dia akidah, takut dia terpengaruh ataupun kembali kepada agama asal. Jadi boleh tak Ustaz ceritakan pengalaman, mungkin ada beberapa kes yang Ustaz kendalikan ataupun pengalaman Ustaz sendiri untuk menghadapi masalah macam ni Ustaz? InsyaAllah Ustaz, banyak persoalan Ustaz, tak cukup masa ni. Pertama, saya teringat hadis Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, Nabi sebut orang yang baik dalam keadaan jahiliah, pasti dia akan baik dalam keadaan Islam. Kan maksud seorang tu sebelum memeluk agama Islam, kalau dia baik Ustaz, dia seorang yang pemurah, dia seorang yang penyantun, seorang yang suka menolong, bila dia masuk agama Islam dia akan jadi lebih baik kebiasaannya.
Dan saya pernah itu perkara biasa. Tapi saya pernah lihat perkara yang luar biasa, Ustaz. Sebelum Islam dia teruk kaki minum sampai tumbang. Dia boleh tidur 24 jam dia tak bergerak-gerak macam mayat lah. Sebenarnya pun banyak Ustaz jumpa kan, kadang-kadang tertendang orang ni. Dan tapi bila dia mendapat agama Islam, dia boleh jadi manusia yang baik. Kerana ini perkara yang luar biasa lah. Alhamdulillah. Tapi ada satu lagi perkara yang luar biasa, dia sebelum masuk Islam dia baik. Kerana lepas dia masuk Islam dia jadi lagi tak baik. Ada khusus dari segi ekonomi, Ustaz. Kerana dulu bekerja sebelum masuk Islam, dia bekerja, dia ada tempat tinggal, dia ada semua. Tapi dia masuk agama Islam, dia tinggal kerja. Kadang-kadang minta maaf, dia mau minta kat orang, kemudian melarat. Kerana jadi dia nampak orang tengok pun apa macam ni. Seolah macam masuk Islam ni dia menyusahkan. Kerana orang pun tak minat pada Islam bila melihat contoh-contoh yang sebegini. Saya nak sebut orang masuk Islam, Ustaz, dia akan melalui 5 peringkat kehidupan. Untuk kefahaman kita. Pertama, peringkat tenang. Bila peringkat tenang, sebelum masuk Islam tenang saja. Hantam, makan, apa nak makan. Melintang bujur, apa dulu saya lupa. Bujur lalu melintang patah gitu. Apa lalu hantam boleh makan, tak ada orang nak kata apa sebelum Islam, Ustaz. Nak tidur sampai 24 jam, 48 jam. Sebab tak bangun-bangun seminggu, tak ada hal. Tak nak makan ke, makanlah suka hati kau. Tu sebelum Islam. Kerana dia relax aja, happy go lucky, tenang aja. Tapi peringkat kedua disebut sebagai peringkat konflik, Ustaz. Konflik apa? Elok dia bercinta. Dia bukan Islam, girlfriend dia pula Islam, atau sebaliknya. Lepas tu girlfriend atau boyfriend tanya, kau nak kahwin dengan aku? Nak? Kalau nak kahwin dengan aku, kau nak masuk Islam. Konflik. Elok 20 tahun cinta okey je. Tiba-tiba nak kahwin, nak masuk Islam, apa cerita? Dia dah konflik dah. Ya, elok dia semua dianggap Tuhan. Di sini saya kata bandar suci di Breakfield kan. Dia kata semua Tuhan adalah Tuhan. Tiba-tiba dia pun dengar azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia pun tanya kawan, apa itu dia kata? Dia kata tidak ada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah. Terkejut. Biar betul. Tuhan aku macam mana? Engkau satu Tuhan, aku ada banyak Tuhan. Kalau aku punya Tuhan tak layak disembah, macam mana? Mana boleh? Dia datang konflik. Kerana hari ni bukan Islam ni tak ada konflik pasal Ustaz dia tak faham azan pun. 5 kali satu hari dengar, 1 minggu dia dengar, sebulan dia dengar, setahun dengar, sampai dia mati dia dengar, dia tak tahu apa benda azan tu, Ustaz. Sebab kita pun tak bagi tahu dia. Azan pun dalam bahasa Arab. Nak tukar bahasa Melayu tak boleh. So kurang-kurang ni kalau ada orang bagi tahu. Sebab tu important kita sharing, Ustaz. Kerana kita berkongsi dengan mereka. Ini peringkat kedua. Saya peringkat tadi tenang, peringkat konflik. Peringkat yang ketiga baru dia bagi keputusan. Macam ramai di Pertis ni masuk agama Islam ni kan. Kat sini. Pasal mereka dah buat keputusan. Dia kata okey, kalau macam ni tak apa, saya dapat terima. Saya nak sembah Tuhan yang Esa, saya nak sembah Tuhan yang satu, saya nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka pun itu peringkat ketiga, peringkat menganut Islam, conversion. Peringkat yang keempat disebut sebagai peringkat tenang semula. Biasa Ustaz tengok ni kawan-kawan kita di Pertis yang sudah masuk Islam. Kita jumpa tadi kan sahabat Abdul Rahman Siwa ya. Masya Allah, tengok muka dia tenang, dia pun tenang. Kerana dia pun tahu di dalam jalan yang benar. Dia tak kata hak lain tak benar, tapi dia tahu dia sembah Tuhan yang satu. Dia tahu dia akan mati, dia akan kembali pada Tuhan yang satu. Dia tahu dia tak akan pergi ke tempat lain. Tuhan yang satu yang akan adili dia pun tahu. Ya, Tuhan yang satu yang disembah ni yang akan adili dia, sama ada dia nak ke mana selepas tu. Dia tahu, tenang. Kita tenang, Ustaz. Selagi kita ada, kita buat yang terbaik. Bila kita dah kembali kepada Allah Ta'ala, biar Allah yang judge kita lah. Allah yang menghakimi kita, bukan kita manusia. Dia tengok muka dia, syurga. Tengok muka dia, neraka. Bukan kerja kita. Kita pun tak tahu kita nak pergi mana, Ustaz. Kerana, jadi ini peringkat yang keempat. Peringkat yang kelima baru disebut sebagai peringkat amalan, Ustaz. So, kenapa saya sebut gini? Sebab kadang-kadang, bila seorang tu masuk agama Islam, kita terus nak jadikan dia pendakwah. Kita terus nak jadikan dia seorang ustaz. Kamu kena balik bagi tahu mak kamu. Dia pun balik rumah bagi tahu, mak, saya dah masuk Islam. Mak tahu masuk Islam, mati masuk neraka. Pertama kena pelempang, Ustaz. Kan? Itu. Ini yang boleh nampak boleh lagi lah kan. Macam Ustaz sebut yang tak nampak macam mana kan. Dan sebut pendekatan, Ustaz. Jadi kalau kita faham, inilah kitaran hidup seorang saudara baru ni. Jadilah bila Ustaz tanya saja, macam mana kalau orang itu mau menerima agama Islam, perlukah bagi tahu pada keluarga atau tidak? Ikut masing-masing, Ustaz. Kita lebih kenali keluarga kita daripada hak orang lain. Mestilah Ustaz sebut, kamu balik bagi tahu kamu mak. Ada Ustaz sebut, kamu balik jangan bagi tahu ke keluarga kamu. Ya, Ustaz mana tahu keluarga kita? Kita yang lebih kenali keluarga kita. Jadi, mu'alah kalau rasa keluarga kita ni tak boleh terima
pengislaman kita, jangan bagi tahu dulu. Tapi bukan saya kata jangan masuk Islam. Ramai hari ini, memang trend hari ini, ramai orang masuk Islam, beramal dengan agama Islam, keluarga tak tahu Ustaz. Ini memang trend hari ini macam ni. Mereka nak bukan bergaduh dengan keluarga, dia tetap sayang keluarga. Tapi keluarga tak dapat nak terima hakikat anak dia masuk Islam. Mereka orang bukan Islam lah. Mereka bagi mereka masuk Islam, macam Ustaz sebut tadi kan, banyak benda tak baik dengan orang Islam. Pasal apa kau pergi masuk Islam? Dia rasa macam, dah lah itu pun orang situ pun tak betul, hampir masuk pasal apa? Dia bukan macam tu. Kerana ini tanggapan masyarakat bukan Islam Ustaz. Silap ni apa dia? Islam lain, orang Islam lain Ustaz. Islam is different, Muslim is different. Kadang-kadang kita confuse. Contoh kalau saya bawa kereta dengan baik, orang tak kata kereta ni baik, orang kata pemandu dia baik. Kerana saya bawa kereta, saja pergi masuk dalam longkang, takkan orang datang marah kereta, bodoh punya kereta, kenapa masuk longkang? Orang marah saya Ustaz. Kereta ni macam Islam. Orang Islam ni macam, orang Islam Muslim ni siapa? Pemandu dia. Yang tak betul, pemandu. Nothing is wrong with Islam. Islam agama yang mudah, agama yang komplit, agama memang segala-gala semua cukup komplit, tak ada persoalan-persoalan. Orang mungkin pertikaikan, itu orang tak ada kerja lain, dia buat macam tu Ustaz. Tapi dalam Islam semua komplit lah. Complete way of life. Kerana daripada kita nak mentadbir negara sampai masuk ke dalam jamban toilet kat rumah kita pun diajar dalam Islam Ustaz. Ya, semua ada, apa yang tak ada? Kerana semua ada. Kerana ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada kita, alhamdulillah Al-Quran. Ya, macam mana Al-Quran dia relevan 1400 tahun dulu. Lah ini pun Al-Quran masih lagi relevan. Tak ada orang kata ini kitab dah tua, kita tukar kitab baru. Tak ada pun. Kerana dan banyak perkara yang orang tak faham 1400 tahun, baru Allah ni baru orang faham. Oh, ini yang Allah sebut dalam Quran. Kerana ini kata kehebatan Al-Quran dan Islam Ustaz. Jadi bagi mereka yang masuk Islam ni, tengok keluarga kita kalau dapat terima, kita bagi tahu. Kalau kita rasa kita kena kuatkan dulu, mantapkan akidah kita dulu, keimanan kita Allah Taala, kita dah strong akidah kita baru nak bagi tahu, ambil ikut masa Ustaz. Ikut masa kita bagi tahu, tak ada masalah. Adakah berdosa kalau tak bagi tahu mak bapak? Tak ada berdosa pun. Saya sebut tadi, kita lebih memahami keluarga kita daripada orang lain. Tapi satu hari nanti bila kita nak berkahwin, tiba-tiba pula orang tengok Ustaz pun handsome, dia pun nak masuk meminang Ustaz. Kerana takkan tak bagi tahu keluarga Ustaz kan? Ya. Waktu tu suka tak suka bagi tahu, saya minta maaf, saya nak bagi tahu saya dah lama beragama Islam. Tak bagi tahu pun, bagi tahu. Kalau bagi tahu dulu kena tak penampau. Saya dah masuk Islam, kamu pun kata hari-hari saya seorang anak yang baik. Kerana sebab Islam ajak saya jadi anak yang baik. Islam kata kena hormat ibu bapa, Islam kata kena membantu ibu bapa, Islam katalah buat yang kebaikan, jangan buat keburukan. Semua ni saya amalkan. Tapi saya tak bagi tahu keluarga saja. Tapi ada sampai masa hari ini saya nak bagi tahu saya dah beragama Islam. Selama ni kamu pun tak nampak apa perbezaan dengan saya. Selepas ini pun sama juga. Ya, cuma apa yang berbeza dalam hati saya ada yang berubah. Dulu saya kata semua Tuhan, sekarang saya kata semua Tuhan punya. Dulu saya anggap sebagai Tuhan, sekarang saya hanya anggap Tuhan yang Esa sebagai Tuhan. Itu saja, lain-lain tak berubah. You are my family, kalau boleh peluk cium ibu ayah kita. Kerana dan kadang-kadang jadi isu bila orang masuk Islam ni tukar nama jadi ialah macam saya pun Muhammad Fitri Abdullah. Kerana nama ni diberi oleh ustaz yang Islamkan saya Ustaz. Almarhum Tuan Guru, dia Islamkan saya, dia bagi saya nama Muhammad Fitri Abdullah, saya pun ambil nama tu, saya pakai sampai hari ni. Kerana tapi kemudian sebab pengalaman Ustaz ni pasal pengalaman kan. Saya lihat kadang-kadang ada setengah masyarakat ni bukan Islam ni, dia rasa bila dia tukar nama bapak dia, bukan tukarlah, dia ubah gunakan perkataan Abdullah ke belakang, dia nampak macam dia dah tukar nama bapak dia. Walhal nama bapak ni sampai kiamat tak akan ubah Ustaz. Nama bapak saya Lecumanan. Karena sampai ke hari kiamat Lecumanan lah bapak saya. Tapi apa perkataan Abdullah tu apa makna? Sebab orang bukan Islam dia ingat Abdullah ni nama baru. Abdullah bukan nama. Kadang-kadang ada kawan saya di kalangan pendakwa pun sebut, Allah larang kita tukar nama bapa. Bila masa kita tukar nama bapa? Kalau nama bapa saya Lecumanan, contoh saya pergi tukar jadi Arumugam contoh, problem lah. Kan? Dan nama bapa tak berubah. Contoh saya panggil Ustaz, nama Ustaz Khairi, betul Ustaz lah? Saya panggil Ustaz, Ustaz dia kata, kau dah tukar nama aku jadi Ustaz. Mana ada Ustaz? Bapa saya pun, saya tak pernah panggil bapa saya Lecumanan. Tak pernah. Saya panggil dia Daddy. Mana? Mak saya nama dia Saroja, saya tak panggil dia Saroja, tak pernah. Saya panggil dia Mami. Sampai mak saya meninggal saya panggil Mami. Mak saya pun tak kata, kau dah tukar nama aku jadi Mami. Anak deraka. Tak ada pun jadi macam tu. Jadi ini semua isu-isu yang tak besar. Tapi di negara kita hari ini alhamdulillah, di peringkat jawi pun dan negara-negara lain, dia benarkan kita kekalkan nama
ayah kita yang asal. Contoh saya nak gunakan nama Muhammad Fitri bin Lecumanan, okey. Tak ada masalah. Kawan-kawan bapa saya tengok pun dia kata lah, bapa saya meninggal umur saya 6 tahun Ustaz. Jadi saya tadi isu sangat waktu tu, sebab tu saya pun saya tukar. Kokok kalau bapa saya tengok dekat kubur, kau pakai nama aku Lecumanan ni, bagus. Contoh-contoh kan. Kokok tengok tukar jadi Abdullah, apa habis tukar. Jadi dia nak bagi nak jaga hubungan dengan keluarga Ustaz. Dia jadi ada kemudahan. Kita nak kekalkan nama yang nama ayah kita masih boleh, kecuali kalau makna yang tak baik itu tukar Ustaz. Kerana contoh A bin hantu. Contoh-contohlah kan. Atau B bin jin. Atau C bin syaitan. Contoh. Hak tu tukar tak apa. Kerana itu Nabi pun kata yang tak baik itu tukar. Selagi dia ada bawa apa-apa makna yang buruk, kita masih boleh kekalkan nama. Dan bagi saudara-saudara baru ni, bila balik, jangan rasa macam, oh aku dah masuk Islam, mesti keluarga aku akan sisih aku. Itu perasaan kita. Kita jangan sisihkan diri kita daripada keluarga, dan kita anggap mereka telah menyisihkan kita. Kebanyakan waktu bukan keluarga yang sisihkan kita, kita tak nak campur dengan keluarga. Baik buruk tak campur. Kerana keluarga kita sakit tak pergi ziarah. Dan sebab tu saya selalu bagi tahu saudara-saudara baru, kerja sungguh-sungguh. Bila dapat duit, apa juga duit kita dapat, jangan habiskan. Simpan sikit. Untuk apa? Kotlah keluarga kita ni ada emergency, ada kematian ke sakit ke apa, kita pun nak bantu keluarga kita. Kerana kawan-kawan kita beli buah-buahan, kita pergi ziarah dia suka. Daripada langsung tak pergi, kemudian dia kata apa? Keluarga saya dah tolak saya. Bila keluarga tolak, kamu tak nak pergi dekat mereka. Kita kena ubah Ustaz. Kita mualah saudara baru ni, kita kena berubah. Ada Ustaz sebut tentang satu isu baguslah, Ustaz, masya-Allah. Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa Allah jadikan kita tak nampak? Bukan hal tu aja Ustaz. Allah Maha Kuasa, kenapa Allah tak tahan saya minum arak? Kan ada orang ni yang buruk pandai Ustaz. Kan ni ada juga puak-puak macam tu. Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa Allah tak bagi saya duit untuk makan tengah hari ni? Seolah-olah Allah kerja untuk kita. Allah kerja nak bagi kita makan. Allah dah bagi cukup pada semua Ustaz. Kejadian Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena Allah buat yang terbaik apa dia manusia, Allah sebut. Karena adakah dengan tak ada penglihatan, pendengaran, ataupun tak ada suara, tak ada, kita tak boleh nak bertutur, itu dah menjadikan kejadian Allah tak baik? Tak ada Ustaz. Kita masih, Allah bagi kita satu nama qalb, hati, yang masih boleh ingat kepada Allah dan beriman kepada Allah. Apa guna Allah bagi seorang itu mata, tapi dia pergi sembah benda lain sebagai sembahan selain daripada Allah ni? Apa guna Allah bagi dia mulut, tapi dia kata ada Tuhan selain daripada Allah Ustaz? Apa guna Allah bagi pendengaran, tapi dia tak nak dengar apa ucapan Allah kepada dia Ustaz? Nampak kan? Kerana saya pernah jumpa Ustaz, saya selalu dapat peluang pergi ke Mekah dulu Ustaz, sebelum Covid ni. Subhanallah. Kadang-kadang bila jumpa yang datang tawaf, sa'i, waktu umrah haji, yang ramai juga yang dari kalangan yang penglihatan ni Ustaz, dan Allah bawa mereka Ustaz, ramai lagi yang ada mata tak sampai-sampai Ustaz. Rezeki ada, semua ada. Ini semua pilihan Allah. Dia tak ada lagi sekarang Pertis pun pernah bawa saudara-saudara baru pergi buat umrah dan sebagainya. Karena apa yang tak ada Ustaz, cuma dosanya tak ada banyak, tu ajalah. Karena dan saya jealous Ustaz, kadang-kadang dia fikir dosa mata ni subhanallah Ustaz, punca kepada banyak maksiat dan sebagainya Ustaz. Dosa ni kan Ustaz, mata. Selain daripada mulut lah, mata. Kerana dia dari mata turun ke hati. Orang Melayu pandai buat lagu kan Ustaz. Tu dia paling kata apa? Aku tergoda. Dia boleh tergoda macam tu. Dan kerana mata ni kan, dan Allah, dia bukan mencacatkan kita Ustaz. Walaupun dalam Quran Allah sebut mereka yang buta di dunia ini akan dibangkitkan secara buta di akhirat tu, itu bukan penglihatan Ustaz, buta hati. Karena mereka-mereka yang butakan hati-hati mereka akan dibangkitkan dalam keadaan macam itulah di akhirat, bukan matanya. Kalau seorang cacat penglihatan di dunia, adakah dibangkit di akhirat macam pun? Tak ada. Ini silap Ustaz. Kita biar sekejap tak nampak tak apa, tapi ini kita pastikan kita nampak selama-lamanya di akhirat nanti, di syurga nanti insya-Allah. Yang kebesaran bukan dunia Ustaz. Ini sekejap je Ustaz. Dan saya baru lahir kemarin Ustaz, hari ni umur dekat 60 tahun. Karena siapa sangka nak jadi macam tu? Berapa lama lagi nak hidup? Semalam ke kemarin seorang sahabat yang belajar dengan saya meninggal.
Saya bagi tahu kat isteri, ini musim apa? Musim orang akan meninggal. Yalah, sewaktu seorang akan meninggal, kemudian dah tak ada dah. Baik saya semua dah tak ada dah. Kan? Dan hari kita bangkit daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah Ustaz. Kan? Dan hari yang kita dapat lihat wajah Allah Taala. Bukan kata hari ini tak dapat lihat wajah Allah Taala, tak ada. Hari itu yang kita nak Ustaz. Ya, jadi alhamdulillah ada hikmah dia apa? Ya, semakin kurang dosa kita lakukan, dosa mata kita dan sebagainya, semakin cerah masa depan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan yang Allah buatkan Ustaz. Nampak Ustaz? Dia tak nampak, tapi boleh baca Al-Quran. Allahu Akbar. Hari ini dia nampak tapi tak baca Quran Ustaz. Kena huruf pun tidak. Kerana memang selalu saya ikuti juga perkembangan Pertis, kemudian ada yang pertandingan baca Quran, bila ada pertandingan tilawah, saya selalu hadir tilawah ni, saya lihat yang datang wakil-wakil daripada Pertis datang baca Quran, menangis satu dewan Ustaz. Kerana boleh alunkan bacaan Quran dengan begitu menarik, begitu hebat. Allahu Akbar. Ini semua hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan soal nampak tak nampak Ustaz. Jangan tak payah kita nak rasa, oh Allah dah jadikan Quran. Syukur alhamdulillah. Kan bila yang nampak akan bersyukur, ya, dia kata apa? Yang tak nampak bila dia katakan syukur, waktu nak tinggalkan dunia ni Ustaz, dia kata syukur alhamdulillah. Allah ambil mata saya pun ada hikmah hari ni. Waktu dah dekat-dekat dah sakaratul maut, Allah tunjukkan balasan yang Allah sediakan untuk mereka ni, baru dia akan kata syukur. Tapi yang hari ni melihat semua, dia akan menyesal bila waktu nak mati. Alangkah baik kalau Allah jadikan aku buta. Ini memang manusia macam tu Ustaz. Jadi bagi kita memang manusia ni apa yang mereka ada, mereka takkan hargai Ustaz. Dan kita pun dah waktu awal-awal dalam Islam diajarkan dengan qada dan qadar. Iman kita Ustaz kan? Semua ini ketentuan Allah. Dan Allah tidak pernah menzalimi sesiapa pun. Ustaz, duit banyak mana ni pun nak bawa pergi mana Ustaz? Cuba Ustaz bagi tahu, mati semua tinggal. Kerana pangkat apa, benda pun, bintang apa, semua kita akan tinggal. Yang bawa amalan kita yang kita akan bawa pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hati yang saling, hati yang tenang, insya-Allah. Kurang-kurangnya insya-Allah, ya, bersabar, ujian sebentar waktu saja, tapi pulangan yang Allah nak bagi kepada kita selama-lamanya, dan Allah bagi something yang kekal kepada kita. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Okey. Ada soalan tak daripada ni ada orang tanya soalan saya. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aki Fitri, bagaimana pandangan cadangan Aki bagi kita memantapkan akidah umat Islam di negara ini yang kelihatannya semakin tercabar oleh manusia-manusia yang suka mentafsirkan fahaman akidah ikut kepala mereka sendiri. Ni pun betul-betul ni. Saudara Muhammad Lee ini tanya soalan yang sangat baik. Dia ahli Pertis Ustaz lah. dia pun saudara baru. Okey, alhamdulillah. Bagus, masya-Allah, soalan yang baik daripada Muhammad Lee. Masya-Allah. Dan soalan bagus, masya-Allah. Dia dan dia tafsir agama ikut kepala sendiri. Tak boleh lah. Haji ya, masya-Allah. Haji Muhammad Lee, maka soalan yang terbaik daripada haji ni. Ya, assalamualaikum Haji. Dan hal lain yang menuntut. Pertama sekali, dalam agama suka tak suka kita kena berguru Ustaz. Kita kena belajar. Ya, kita kena belajar. Belajar, boleh tak kita belajar dengan Ustaz YouTube? Bahaya sikit. Online ni okey, alhamdulillah. Kita masih alhamdulillah boleh berpeluang untuk bertanyakan soalan. Ada kekeliruan, kita boleh mendapatkan penjelasan dan sebagainya. Tapi yang untuk mendapat pengetahuan yang bagus, yang mantap, yang benar, ya, kita kena berguru pada peringkat awal. Sekurang-kurangnya peringkat awal. Bab-bab akidah, khususnya bab akidah. Kerana dan bagaimana cara? Dia tanya bagaimana cara kita nak memantapkan akidah umat Islam. Saya nak bagi satu panduan yang mudah Ustaz. Kerana satu panduan dalam Islam ni 3 perkara saya ajarkan kepada dalam semua keadaan. Pertama, kita kena ikhlas. Ya, yang kedua, kita kena berusaha meningkatkan ilmu. Yang ketiga, kita kena berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kena usaha Ustaz. Ikhlas pun kita kena usaha. Alah, saya rasa macam tak ikhlas. Jangan tinggal, buat. Sampai ikhlasnya, awal tadi saya sebut, orang yang ikhlas dia tak tahu dia ikhlas Ustaz. Kita sampai berperingkat, kita buat saja kerana Allah, tak payah duk fikir apa yang kita nak dapat. Apa yang kita dapat pasti kita akan dapat. Tanah pun Allah pasti akan bagi pada kita. Ya, yang itu hak pertama. Hak yang kedua apa dia? Ya, kita kena usaha meningkatkan ilmu belajar. Kerana ini yang jadi pentafsir semua instan kata orang lah.
dan tu jadi pentafsir, tafsir ikut agama, ikut kepala otak dia ni apa semua, bila tak belajar, bila tak berguru. Kerana dan ni kita kena belajar, suka tak suka. Nabi sebut nak kita berjaya di dunia perlu ada ilmu, berjaya di akhirat perlu ada ilmu, berjaya di dunia akhirat perlu ada ilmu, perlu mencari ilmu. Dan yang ketiga, kita akan usaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksud apa dia? Amalan kita yang bawa dalam kehidupan kita, Ustaz. Ya, kita bawa amalan-amalan dalam hidup kita, amalan yang ditunjukkan dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, macam mana cara Nabi ajar kepada kita, begitulah cara yang kita nak bawa dalam kehidupan kita. Yang penting sekali jangan kita bawa sesuatu perkara yang selain daripada yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah. Ya, kita pegang kepada ajaran Al-Quran dan sunnah. Itulah cara hidup kita yang sebenar. Ustaz, saya nak ambil peluang sikit, Ustaz. Tadi sebelum saya dalam on the way tu, ada orang tanya kat saya, Ustaz, kalau boleh sebut sikit tentang macam mana dalam alaf ini kita nak bawa agama cara mudah dalam kehidupan kita. Ustaz, dengan apa? Dengan harapan perkara-perkara ini macam Haji Muhammad Ali tanya, macam mana kita mantapkan akidah, kerana boleh bantu kita. Saya teringat nasihat yang diberi oleh Imam Al-Ghazali rahimakumullah. Dia pernah beri 6 nasihat. Kerana pertama disebut apa? Yang pertama disebut solat awal waktu. Bagi kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, yang sudah pun beriman, Rasul kita pun sudah pun Islam pun, yang perlu kita usahakan apa dia? Solat awal waktu. Maksudnya kita semua hari ini kita usahakanlah. Alhamdulillah, kalau seelok-elok ni kita yang laki-laki boleh solat di tempat-tempat di mana azan diazankan, itu yang terbaik, Ustaz. Kerana itu yang terbaik. Saya ada seorang sahabat di Shah Alam, dan dia pernah menjadi pengurusi surau, Ustaz. Kerana Masya Allah, dia pun sama cacat penglihatan, tapi dia pengurusi surau. Sampai sekarang nama dia Tuan Haji Marzuki. Dia sampai sekarang dia telefon saya, selalu telefon saya. Kerana dan baguslah macam tu, alhamdulillah. Dah boleh duduk di surau 5 kali solat, dia akan ada di masjid. Jadi di surau dia waktu tu. Kerana sekarang pun samalah, Ustaz. Hati jiwa yang sudah terikat dengan kepada agama Allah, sayang kepada Allah. Kerana dan kecacatan dia tidak menjadi halangan untuk dia untuk apa? Untuk memimpin surau, Ustaz. Jadi kata kan, kenapa Allah jadikan? Boleh juga kawan kita jadi macam-macam. Ada yang jadi profesor, ada semua ada. Boleh aja, Ustaz. Dan kita jangan jadikan sebagai alasan. Yang kedua, kerana Imam Al-Ghazali kata, pertama solat awal waktu. Itu untuk laki-laki ni, Ustaz. Itu solat jemaah. Kerana solat di tempat diazan-azankan surau masjid, ini yang terbaik kalau kita dapat. Mungkin dalam keadaan kita sedang bertugas ke apa, tak apa, habis-habis tugas kita terus kita solat. Kerana semalam seorang mu'alaf saudara baru masuk Islam beberapa hari lepas. Dia kata, Ustaz, saya bangun-bangun tidur dah pukul 8, Ustaz. Macam mana nak buat? Solat subuh saya terlepas. Kata tak terlepas. Waktu kamu bangun, waktu itulah waktu solat subuh kamu. Kalau bangun pukul 10, subuh 10 lah. Nak buat macam mana? Dia kata dah terbangun. Bukan kita nak sengaja kita doa, ya Allah besok pagi aku tak nak bangun, bukan macam tu. Kerana jadi dia baru lagi, Ustaz kan. Jadi kita permudahkan bagi nampak dia rasa bersalah. Dia tertinggal solat subuh. Kata tak, kita tak tinggal. Kecuali kita sengaja tinggalkan, itu memang payah. Itu memang dosa. Tapi tertinggal tu Allah tu maafkan kita. Kita ambil peluang. Jadi solat awal waktu. Wanita pun sama, wanita kat rumah, ya, muslimat kita yang dengar lah, sampai kepada yang tak dengar pun, ya. Kita bila kita dengar azan saja, kita solat. Kita duduk di rumah, dengar azan, Allahu Akbar, tutup tingkap, tutup TV, tutup radio, ambil wuduk, Allahu Akbar. Mungkin waktu yang sama suami kita solat di surau atau masjid. Kerana solat awal waktu. Usahakan. Yang kedua apa dia? Kita membaca Al-Quran setiap hari. Saya tengok Masya Allah di parti sini banyak Quran, Ustaz. Confirm kalau suruh saya baca, confirm saya tak boleh baca, Ustaz. Pasal dia Quran Braille kan. Saya kena belajar daripada Ustaz Khairi, macam mana cara nak belajar Quran Braille ni. Dan alhamdulillah belajar baca Al-Quran setiap hari. Yang saya jadikan amalan, Ustaz, syukur alhamdulillah. Saya balik daripada solat subuh, baca Quran. Kemudian biasa kadang-kadang keluar macam ni lah kan, tak sempat nak baca. Kadang-kadang bawa kereta, alah banyak. Minimum pun baca Qul Huwallahu pun Quran juga, Ustaz kan. Baca Quran. Ya, kemudian balik rumah lepas maghrib kita dapat baca Quran. Sekurang-kurangnya sebelum tidur kita baca surah Mulk. Nabi kata bahagian siapa yang baca surah Mulk setiap hari sebelum tidur, kokok mati, dia bebas daripada siksa kubur. Jaminan kan. Dan kita baca Quran hari Jumaat kalau boleh. Ya, kita baca yang ni, insya-Allah kita usaha untuk baca. Biasa orang baca Yasin, hari ni kita tambah satu lagi, baca surah Kahfi. Kerana Nabi suruh kita baca surah Kahfi. Memang sahih dalam hadis sahih. Kita baca surah, baca lebih pun tak apa. Baca dua-dua lagi baik, Ustaz. Yasin baca, surah Kahfi pun kita baca. Kerana baca Quran
Yang ketiga, kita baca hadis Nabi SAW. Hari ini tiap-tiap hari orang hantar hadis pada saya, Ustaz. Tiap-tiap hari saya akan buat, saya akan baca, kemudian saya akan share dengan anak-anak saya, dengan kawan-kawan saya. Mudah aja. Kerana jadi kalau tak payah nak pergi buka-buka buku apa, dah sampai dah. Hari ni buka radio, TV pun ada hadis, Ustaz. Kerana kita dengar aja TV Hijrah ke TV apa, Oasis ke apa ke, TV apalah, macam TV 3 pun ada program-program agama, RTM ada program agama, TV 9 ada program agama. Alhamdulillah. Dan radio pun, radio IKIM. Kerana 24 jam, tak putus-putus Quran dengan hadis, banyak perkara yang kita boleh belajar, Ustaz. Dan yang keempat apa dia? Imam Ghazali sebut, dia kata ajarkan doa-doa harian pada anak-anak dan beramal dengan ini. Kita pun amal. Jangan anak kita kata baca doa, kita tak baca. Kerana doa kenderaan, doa berpakaian, banyak doa ya, masuk keluar masjid dan sebagainya. Kita beramal dengan doa-doa ini, bawa sunnah dalam kehidupan kita, Ustaz. Dan kawan-kawan kita kenal sahabat-sahabat Nabi, cara hidup Nabi, kita kenal. Dan yang kelima, Imam Ghazali sebut, dia kata apa? Dia kata hidup sederhana, jangan bebankan suami. Dia bagi tahu pada kaum wanita kan, khusus kaum wanita, hidup sederhana, jangan bebankan suami. Ni. Dan kalau perkara-perkara yang ni nampak simple, Ustaz, tapi kalau kita boleh buat dalam kehidupan. Kerana solat awal waktu. Saya kerja, Ustaz. Kerana saya alhamdulillah, saya pergi satu dunia, saya pergi mana-mana saya pergi pun, bila sampai pada waktu solat, syukur alhamdulillah, Allah permudahkan saya berada di tempat-tempat solat, Ustaz. Kerana bila saya nak pergi ke airport, saya dah merancang dah di mana saya nak solat jamak. Okay, saya nak jamak Zuhur dengan Asar di mana. Kemudian saya nak pergi sampai luar negara, saya nak jamak takdim ataupun takhir. Kerana di mana saya nak solat, saya dah rancang. Jadi tak ada masalah. Macam saya, contoh saya nak pergi ke Pulau Pinang, saya dah rancang dah di mana saya nak solat, perjalanan mana saya nak solat. Kerana dan alhamdulillah hidup kita jadi macam tu. Kadang-kadang di Kuala Lumpur kawan nak jumpa, bro saya nak jumpa kat mana? Jumpa di Masjid Negara. Bila? Zuhur. Jadi saya sampai, masuk waktu Zuhur, saya solat dulu. Kerana atau kawan saya sampai dulu, masuk waktu Zuhur, dia sembahyang dulu. Daripada saya tunggu dekat hotel, lalah dia tunggu sampai asar dia datang, saya minta maaf lah, saya tak dapat datang lah. Habis Zuhur saya mampu. Kerana dia cara kita merancang, Ustaz kan. Nak seribu daya kan, kita boleh merancang macam tu. Jadi tak ada masalah. Jadi tak adalah kerja jadi penghalangan pada apa semua, tak ada. Kerana jadi yang tu kita usahakan solat awal waktu, kemudian kita baca Al-Quran setiap hari, baca hadis Nabi, share dengan keluarga. Yang keempat, amalkan hadis-hadis, bacakan hadis-hadis Nabi pada keluarga, amalkan dengan apa ni, doa-doa harian, hidup sederhana. Kerana hidup sederhana, jangan bebankan suami, insya-Allah. Dan inilah perkara-perkara ni yang kita bawa secara simple dalam kehidupan, Ustaz. Kadang-kadang dia secara, bila kita kumpul secara kolektif, dia akan membina akidah kita. Pada waktu yang sama, sudah tentulah kita bagi masa untuk agama, Ustaz. Waktu ialah kita sibuk dengan kerja apa semua, kawan-kawan sebelum tidur sekejap kita baca Quran. Ya, kita dalam perjalanan kita boleh dengar ceramah-ceramah yang agama dan sebagainya, bercampur dengan kawan-kawan yang baik. Apa tanda seorang sahabat yang baik? Kita bila bersama dengan sahabat, kita akan sentiasa ingat kepada Allah. Dan Ustaz, perkara-perkara inilah kita usahakan untuk bawa dalam kehidupan kita. InsyaAllah kehidupan kita ni jadi kehidupan yang diberkati oleh dan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah, Ustaz. Wallahu a'lam. Boleh, Ustaz, insyaAllah. Cukup. Ada soalan ni, Ustaz? Tak ada. So nak boleh habis tutup lah. Boleh, Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz Fitri di atas penjelasan yang panjang lebar tadi. Jadi soalan tadi ada satu soalan dari saudara Muhammad Ali kita. Alhamdulillah kepada mereka yang lain boleh kemukakan soalan untuk program-program seterusnya. Kita ada banyak lagi program-program yang kita akan jalankan. Jadi sebelum kita nak tutup program kita pada hari ini, saya rasa mungkin yang terakhir lah soalan dia pada Ustaz ni, apakah mungkin Ustaz punya cadangan ataupun Ustaz nak bagi semangat kepada kita, terutamanya kepada kita yang dah dalam Islam ni lah, dari segi pemantapan akidah kita, nak kuat akidah ni, macam mana Ustaz boleh orang kata
tingkatkan atau nak kekalkan akidah atau tingkatkan dari segi pemantapan iman dan akidah ni dengan Islam ni, supaya terutama saudara-saudara baru supaya boleh kekal dengan akidah sampai ke insya-Allah bolehnya sampai ke syurga Allah kita jumpa esok. Jadi dari pengalaman ustaz, macam mana ustaz nak hadapi cabaran-cabaran yang mendatang daripada sama ada luaran atau dalaman ustaz sendiri untuk mengekalkan akidah sebagai Islam dan memantapkan akidah ustaz lagi. Macam mana? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Khairi, insya-Allah. Pertama sekali saya selalu ditanya, kenapa kamu seorang banker kemudian tiba-tiba pula jadi ustaz? Saya tak pernah jadi ustaz. Ustaz panggil saya ustaz. Betul, orang lain pun panggil saya ustaz. Saya lagi suka kalau orang panggil saya saudara ke brother ke apa. Dan saya nak sebut gini, ya, saya ambil pengalaman hidup saya sendiri. Setelah saya memeluk agama Islam, saya bersama-sama dengan kawan-kawan saya dan satu jemaah Islam yang baik, Ustaz. Dan saya pernah mengikuti satu usrah sebelum lagi saya masuk agama Islam. Jadi setelah dah memeluk agama Islam, saya masih dalam usrah tersebut. Karena lama juga, ya, dan tiap-tiap malam Jumaat, hari Khamis, malam Jumaat kita ada usrah daripada maghrib sampai kadang-kadang habis lepas pukul 11 dan macam itulah. Dan usrah seronok yang datang ni pelbagai jenis, walaupun semua orang Islam, pelbagai golongan, lapisan masyarakat yang datang ni. Ada yang orang Islam yang ialah tokoh korporatnya pun ada, pemimpinnya pun ada, orang rakyat marhain pun ada. Semua boleh duduk, boleh dengar kuliah, boleh dengar usrah, boleh solat bersama-sama, boleh baca Quran. Ya, tiap-tiap malam Jumaat kita baca surah Yasin, surah Al-Waqi'ah, kemudian berzikir sama-sama, makan syuruk sama-sama, dan boleh dengar ceramah yang disampaikan oleh ustaz. Kemudian kita ada soal jawab dia. Seminggu sekali dia mendatangkan keseronokan, ustaz. Looking forward. Saya yang kerja di bank pada waktu itu, saya looking forward bila lagi nak pergi usrah, bila lagi nak pergi usrah. Sebab apa? Suasana keseronokan tu, ustaz. Jadi saya nak cadangkanlah kepada Pertis lah, dan dengan mana-mana badan yang ada berurusan dengan saudara-saudara baru ini, kalau boleh wujudkanlah suasana yang macam tu. Saya di Perkim, ustaz. Saya antara orang yang dulu sebelum lama-lama dulu sebelum ni, saya selalu pergi ke Perkim pasal apa? Ramai mualaf saudara baru datang, ustaz. Di Perkim kita ada satu ustaz ini macam magnet, tapi nama dia Ustaz Amran. Dia di Perkim. Dia ni waktu tu dia mengajar dan dia masih lagi di Perkim. Ramai orang suka pergi tengok dia. Saya pun pergi terpaksa macam ya masuk queue lah. Kadang kena beratur nak jumpa dengan Ustaz Amran, nak tanya apa khabar ustaz. Oh, kena beratur tu. Dan nak kata dia daya tarikan yang Allah bagi pada dia boleh mengumpulkan mualaf, dia boleh mengajar mualaf. Jadi bila kita sama-sama ustaz dalam satu kumpulan yang besar, kita rasa seronok macam family. Ustaz setuju tak setuju, ustaz? Ya. Tapi kalau kita duduk seorang-seorang dekat mana-mana apartmen ke kondo ke, tak campur dengan orang, ini semua bakal akan ada ujian, ustaz. Kerana macam Nabi sebut, kambing yang duduk dalam kumpulan tu tak mudah untuk serigala nak serang, ustaz. Tapi bila kambing tu nak mengasingkan diri, senang aja serigala datang ngap dengan dia, mampus kawan kita ni. Jadi sebab tu kalau boleh duduk dalam jemaah, jangan datang ke sini tengok hak tu siapa, hak ni siapa, dia apa, jangan. Kita datang sebagai satu family, ustaz, satu keluarga. Dan kita selalu dengar dalam Quran pun Allah sebut innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Bukan macam saudara, memang saudara, ustaz. Kerana kita bukan, Ustaz Khairi dengan saya bukan macam saudara. We are saudara, ustaz. Kita memang saudara. Ni Allah sebut, kita sebut saja kita Islam, kita semua bersaudara, ustaz. Nampak? Ustaz faham kalau ustaz sebut, Jadi kita semua bersaudara. Jadi ini asas hak ni. Kita kena lihat semua orang Islam sebagai saudara, dan yang penting sekali kita kena duduk dalam keadaan berjemaah. Sebab itulah Pertis ni satu jemaah, ustaz. Ditubuhkan untuk orang yang sealiran dengan sewaktu dengan kita. Sebab apa? Kawan-kawan ni tak ada dah kata tercicir. Ada umat Islam yang tercicir. Tak ada lagi excuse. Kata, oh saya ni cacat penglihatan. Tak ada lagi excuse. Pertis dah ada dah. Kerana kita kelas pun ada kat sini. Kerana guru-guru pun datang mengajar di sini, ustaz-ustaz datang mengajar di sini, ustaz-ustaz mengajar di sini. Ambil peluang yang ada. Ya. Apa akan berlaku bila kita belajar? Ini ramai tak tahu, ustaz. Ramai orang rasa alah malas nak pergi. Dia nampak kemalasan yang membuat akhirnya kesusahan kepada mereka. Tapi bagi mereka yang rajin pergi belajar, ustaz percaya tak percaya tengok ustaz. Anak-anak murid kita yang rajin datang belajar hari ini semua, jadi macam mana?
semua berjaya dalam kehidupan mereka. Betul tak betul Ustaz? Bukan sebab kita mengajar Ustaz, bukan sebab mereka rajin. Allah Ta'ala merahmati mereka. Kan dalam hadis Nabi sebut, setiap langkah orang pergi mencari sesuatu ilmu, Allah akan ampunkan dosa mereka, Allah akan naikkan darjat mereka. Ini janji Allah kepada mereka yang nak pergi belajar Ustaz. Saya nak kehidupan saya jadi lebih baik, tapi saya tak nak berusaha sedikit pun. Alah, pepatah Cina yang masyhur, dia kata apa? Perjalanan beribu batu itu bermula dengan langkah yang pertama Ustaz. Kerana ini malas nak turun, malas saja. Ya, orang-orang yang malas ni semua tak apa Ustaz, kita tak payah doakan, memang malaikat pun tak doakan untuk mereka Ustaz. Kerana sebab tu kita kena berubah. Jadi saya alhamdulillah syukur, ya, peringkat awal bila saya dapat peluang belajar, saya manfaatkan sungguh saya pergi belajar Ustaz. Ya, saya langsung tak fikir kalau saya pergi belajar rugilah 2 jam, baik aku buat overtime. Allah bayar balik dengan berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu kali ganda kepada saya Ustaz. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada janji yang Allah bagi melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang beragama Islam, kita kena yakin yang beri rezeki kepada kita adalah Allah. Tu Ustaz. Jadi apa yang saya buat Ustaz, saya bila baca hadis-hadis, barang siapa yang nak diluaskan rezekinya, pergi mencari ilmu. Barang siapa yang nak menjadi dan yang nak diluaskan rezekinya, jagalah amalan-amalan solat sunat, seperti solat sunat duha, bacalah surah Al-Waqiah. Saya baca bukan sekadar saya baca gitu Ustaz, saya baca dan saya amalkan. Ustaz. Dan ya, kita selalu kalau pergi kedai makan, dia orang gantung satu ayat Quran Ustaz. Nama ayat tu ayat restoran. 1000 dinar. Saya panggil ayat restoran lah. Saya sebelum masuk Islam, saya pergi semua kedai pun ada ayat lebih kurang sama aja. Tengok pusing depan tu ada macam tu, saya tanya, ini ayat apa? Tu tokek Ustaz kata ini ayat restoran. Dia ingat saya waktu tu Hindu kan. Hindu tak payah bagi tahu. Dia kata dia nak senang, ayat restoran lah dia kata. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan bagi jalan keluar kepada mereka daripada jalan yang tidak tersangka-sangka Ustaz. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan bagi rezeki kepada mereka daripada jalan yang tak disangka-sangka. Apa Ustaz, Allah minta apa? Itu takwa saja. Ingat kepada Allah, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, insya-Allah dengan izin Allah. Kan? Jadi apa nak risau Ustaz? Jadi saya sebut tadi, selagi kita duduk dalam jemaah kita, cara kita selamat. Tak semestinya dia pertis. Mungkin tempat tinggal kita tak ada pertis. Ada surau masjid. Kerana kita ada contoh macam kita ada perkim. Di perkim pun ada juga yang datang belajar di perkim. Macam-macam jenis penglihatan Ustaz. Bukan macam penglihatan, pendengaran pun ada. Ya, hari ini ada ceramah, ada guru-guru yang mengajar untuk mereka-mereka yang cacat pendengaran pun ada di kalangan mereka. Alhamdulillah. Dan ini semua perkembangan yang, jadi tak ada lagi kita nak gunakan excuse, alasan-alasan, tak ada tempat nak belajar jauh. Online dah ada. Tak dapat datang pertis hari ni tak apa, duduk depan, pakai handphone saja, dalam bas boleh dengar. Kan Ustaz? Sambil-sambil makan kita boleh dengar. Apa alasan? Dulu bila macam-macam alasan. Anak kat rumah tak sihat, suami tak sihat, isteri tak sihat. Sekarang tak sihat ke boleh dengar. Dan ini ujian kepada keimanan kita lah Ustaz. Balik kepada bab-bab keimanan. Ya, orang Melayu sebut, hendak 1000 daya, tanda 1000 dalih. Saya kata tanda kita hari raya. Dan kalau boleh Ustaz, dalam kemampuan kita Ustaz. Ini semua ni dalam kemampuan kita. Yang penting saya nak bagi sikit tips. Pertama, duduk dalam keadaan jemaah. Memang kita rasa susah. Contoh kita nak naik bas ke, nak naik Grab ke, apa nak datang ke mari, rasa macam-macam susah. Syaitan akan bagi kita macam tu Ustaz. Ya, kalau pergi pasar raya ke apa-apa ke, kita nak, tak ada susah. Pergi konsert tak ada susah. Walau usaha yang sama. Tapi susah nak datang ke majlis ilmu ni, itu yang orang Melayu juga ajar kita satu benda, susah dahulu, senang kemudian. Itu trik dia itu aja. Susah pergi dulu. Macam saya mula-mula masuk Islam, memanglah usrah nak pergi, hatu nak pergi, kelas nak pergi, rasa susah Ustaz. Tapi hari ini alhamdulillah, ya, memang benar sungguh janji Allah. Kita nampak sungguh janji Allah kepada kita, susah dahulu, senang kemudian insya-Allah. Dan yakin pada agama macam Ustaz. Agama bukan senang dahulu, senang kemudian, bukan hak tu. Memang senang agama pun tak susah. Tapi kalau kita berusaha sungguh-sungguh buat kerana agama, macam orang nak menang. Dia nak menang pingat 100 meter di sukan Olimpik ke apa benda ke, bukan dia pergi sana macam saya pergi terus lari macam tu Ustaz. Mampu Saya belum saya lari dia dah sampai ke hujung tu.
Kata orang yang tak berusaha. Ini dia punya latihan, subhanallah. Punya latihan, punya Allahu Akbar ya, dia punya tenaga dia bagi sebaik-baik yang terbaik. Pasal nak jadi yang terbaik ustaz. Bab agama. Ini baru nak dapat pingat emas kat dunia ustaz. Kita dah cakap nak dapat pingat emas daripada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, di syurga nanti kan. Jadi mestilah kita usaha lagi kuat ustaz, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada ceramah kita Ustaz Fitri Abdullah di atas penjelasan yang panjang lebar dan ilmu-ilmu banyak yang dicurahkan kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan amal yang kita buat sedikit ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadi kesimpulan yang boleh kita 2-3 kesimpulan yang boleh kita rangkumkan dari isi ceramah tadi. Yang pertamanya untuk cabaran akidah pada masa kini ini memanglah tinggi, kuat cabaran dia, terutama dengan perkembangan teknologi, terutamanya melalui media-media sosial ni banyak terutamanya muda-mudi kita boleh terpengaruh dan boleh memesongkan akidah mereka. Jadi peranannya perlu dah dipantau oleh keluarga, kalau pihak dari segi rumah tangga, mak bapak, kalau dari segi negara, pemimpin kita lah, dan yang penting individu itu sendiri untuk memahami semua ni. Yang penting ilmu kena ada dan kenalah mencari ilmu. Dan apa yang Ustaz sebutkan tadi, satu lagi, kita hendaklah selalu dalam kumpulan usrah. Saya rasa ini salah satu cara yang terbaik lagi lah untuk mengelakkan kita supaya jangan terpesong akidah kita dan jangan kita rasa kalau bersendirian ni setan adalah. Jadi takut lagi hasutan setan tu boleh membawa atau memesongkan akidah-akidah kita, terutama kita doakan saudara-saudara Muslim kita di kalangan OKU terutamanya yang baru Islam ni, marilah kita kuatkan akidah kita, kita sama-sama mencari ilmu, menuntut ilmu agar Allah mempermudahkan urusan dunia dan akhirat. Dan pengumuman daripada pihak Biro Dakwah Perti juga, jangan lupa pada 3 dan bulan 4 nanti kita ada satu lagi majlis, iaitu Tanyalah Ustaz, sidi Tanyalah Ustaz bersama Ustaz Fadlullah. Jadi boleh sama-sama kita bersedia dengan soalan dan boleh hantar soalan kalau kepada Raihah di Pertis Brickfield untuk jika ada sebarang soalan. Jadi sebelum kita akhir program kita pada hari ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak Jawi dan Pertis yang telah dan kepada pengerusi Biro Dakwah dan Pendidikan itu Cik Mak Razi yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan program kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang diusahakan oleh mereka mendapat ganjaran yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih juga kepada penceramah kita Ustaz Fitri Allah yang sanggup melampangkan masa untuk sama-sama kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan dan memberkati usianya untuk beliau terus menjalankan dakwah terutama kepada masyarakat di Malaysia dan dunia. Okey, jadi sebelum kita akhiri majlis kita pada hari ini, kita minta doa Ustaz, doa sikitlah Ustaz untuk bagi berkat sikit kita ni majlis kita, dan mudah-mudahan Allah memberkati program kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Allahumma inna bil iman wa mitan bil iman wa syurna bil iman kina jannatan ma'al iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ala zikrika wa syukrika husn ibadatik. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa yusami'un alim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang mendekatkan diri kami kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman,
Jadikanlah bulan Sya'ban yang bulan indah, bulan yang untuk kita mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan bulan Sya'ban ini untuk kami dekatkan diri dan seterusnya. Permudahkan kami untuk sampai kepada Ramadan ya Allah. Ya Allah, pergandakanlah pahala-pahala untuk kami dalam bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, berilah kebaikan kepada diri-diri kami, keimanan kami, keislaman kami ya Allah. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah kepada saudara-saudara baru dalam Pertis dan kepada semua, amin insya-Allah. Supaya mendekatkan diri kepadamu ya Allah, sentiasa kekal beribadah dan bertunjangkan akidah kepada akidah-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak siapa yang membantu kami selain daripada-Mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau yang kami sembah ya Allah, kepada Engkau kami minta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adkhilnal jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Minkum untuk amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz di atas doanya tadi. Jadi dengan itu berakhirlah majlis kita pada hari ini. Jadi saya sekali lagi saya bagi pihak Pertis dan Jawi memohon sebarang kemaafan jika terdapat kesalahan atau kekurangan sepanjang majlis kami pada hari ini, dan sehingga kita berjumpa di lain siaran. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Karena itu saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.